Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah pada semua warga-warga YC yang sudi hadir pada hari yang minggu yang kedua ni. Kita insyaAllah akan teruskan untuk minggu ni untuk kita tengok satu setting ataupun config file yang boleh kita gunakan untuk kita kawal selia kita punya Eswadah punya installation. Jadi config ni adalah sebenarnya satu file induk yang digunakan untuk kawal keseluruhan antara muka yang ada dalam Eswadah ni. Jadi saya nak share screen sebentar. Semua ada tak install sendiri kod yang first episode tu? Ada yang ada isu tak? Tak ada, cikgu. Yang lain semua tak jawab ni, tapi tak apalah. Kita boleh jawab by PM, melalui WhatsApp pun saya boleh tolong insyaAllah. Dan juga email pun boleh lah. Saya nak share window. Saya akan tengok kat sini lah. Okey. Ini adalah instalasi Eswadah saya lah dalam server saya iaitu di localhost Eswadah. Kemudian ni tak perlu berapa sebenarnya tapi dia auto open lah. Ini saya punya installation lah. Default installation kita dah set minggu lalu tu. Kita dah set dua benda lah. Database dia dengan juga username dan password. Okay. Ini saya punya folder yang saya letakkan Eswadah tu. Di dalam XAMPP punya folder yang saya dah namakan semula sebagai web server. Ini dalam C. htdoc dan juga Eswadah. Okay, dalam lautan kod yang ada dekat sini, ada satu file nama dia config.php. Ini nama dia, config.php. Okay, file ini adalah file induk untuk kita kawal Eswadah lah macam saya sebutkan awal tadi. Okay, kita buka dia. Saya dah buka siap pun. Okay, ini file dia lah. Dia ada lebih kurang dalam beratus 413 setakat ni lah untuk config yang kita boleh tentukan untuk Eswadah ni. Dan setiap satu elemen ataupun pemberi ubah yang ada di dalam file config.php ni kita boleh ubah lah ikut pada kesesuaian yang kita nak bagi Eswadah ni. Okay, sekarang ni saya akan go through line by line. Tapi yang ada pemberi ubah lah, yang komen ni saya akan terangkan apa yang dibuat. Ya. Yeah? Okay, yang pertama sekali dekat dalam file config.php ni adalah kita nak set sama ada Eswadah kita tu, waktu kita nak run dia, nak display error ke tak pada user. Okay, by default, yang line nombor 13 ni, yang saya highlightkan sekarang ni, akan memberikan nilai kosong untuk display errors dan juga display startup errors ni kosong. Bermaksud, bila user berhadapan dengan sistem ni, dia tak akan nampak error langsung. Error ni bukanlah bermaksud ralat yang menyebabkan sistem tu tak dapat berjalan. Tapi dia boleh terdiri daripada koleksi notice, warning lah, berkaitan dengan PHP. Ini teknikal sikit saya pergi. Maksudnya kalau user tu masuk salah file ke apa ke, error tu disuppress. Tapi sebenarnya file tu masuk je, adalah error berkaitan programming yang kita kena tengok. Tapi dalam kita punya case ni, kalau kita nak guna untuk main-main di tempat kita, kita install dekat file kita sebelum kita nak live kan tu, kita set ni sebagai satu. Set ni satu. Jadi semua warning atau notice yang dikeluarkan oleh PHP, kita akan nampak kat screen. Lazimnya, apabila saya dapat error yang macam ni, saya akan terus buat debug lah pada kod yang ada untuk Eswadah ni. Jadi kalau kita di dalam persekitaran yang production ataupun live kita nak feed pada user, ini kita tukarkan jadi kosong lah. Kosong ni bermaksud error tu kita tak akan paparkan pada user. Tapi dia still ada dalam log file dalam Apache lah. Kita boleh nampak apa error dia, salah masuk file, file size tak betul dan sebagainya. Kita akan nampak di situ. Okay. Okay, line 14. Ini untuk kita proses PDF. Okay, default adalah 10 juta. 10 juta ni bermaksud 10 juta bit ataupun 10 megabit punya file lah. Dia akan cuba untuk cachekan PDF tu untuk dia paskan dia punya kandungan dalam teks dalam PDF tu. Ini pun teknikal sebenarnya. Jadi saya mention di sini kegunaan line 14 ni sebenarnya tak boleh diubah sangat pun. Sebab yang ubah ni biasanya saya untuk buat debug dan sebagainya lah. Dia cuma nak beritahu Eswadah untuk proses file PDF tu 10 megabyte ke depan. Bila dah dapat 10 megabyte, dia akan feed lagi 10 megabyte yang lain. Sampai habis satu PDF tu, dia index dia punya content teks yang dalam tu. Jadi kalau ada error biasanya, saya akan naikkan angka ni lah, jadi 20 juta ke apa, dia akan hilang lah error tu. Lazimnya 10 juta macam ni pun dah okey dah. 10 juta ke ni? Bukanlah, 1 juta je lah. Ya, 10 juta, 10 juta. Okey.
Okay, kemudian yang 15, line 15 merujuk kepada kita punya time zone. Okay, dalam ni kita punya time zone kita Malaysia, kita boleh set lah. TZ sama dengan Asia Kuala Lumpur. Okay, jika kita install Eswadah ni dekat server lain, misalnya dekat apa ni, Uganda ke apa, yang ni kita kena tukar lah. Okay, nak tukar ni, dia ada kod dia. Kita boleh Google TZ time zone. Format. Okay, biasanya dekat sini lah. List of TZ time zone ni. Klik pada dia. Dan kita akan ambil yang mana yang kat belah sini ni. TZ database name ni. Macam kita tadi Kuala Lumpur kan dia ada underscore lah. Kuala. Ni. Kita copy ni. Kita pastekan dekat TZ time zone kita. Tapi kita ni, sebabkan Malaysia kan memang saya ada default Kuala Lumpur lah. Dia bukan bermakna kalau kita nanti install Eswadah ni dekat Amazon gunakan servis AWS, kita tak boleh nak set walaupun server tu kat US misalnya, tak payahlah sebut US kat sini. Still dia akan treat kita sebagai Kuala Lumpur Malaysia. Kita mention juga sini Asia Kuala Lumpur Malaysia. Macam owner tu berada di mana lah. Kalau kita kat Singapura tu kalau Asia Singapura ke apa kat sini kan. Ini satu part lah. Kemudian line yang sama untuk yang 16 ni. Untuk time zone default pun kita buat tapi tanpa TZ dekat depan dia. Ni ada function lah step satu ni pada belakang-belakang tu nanti. Terutamanya untuk kita index file PDF lah. Okay. Asia Kuala Lumpur. Dia pun kita boleh tengok dekat yang benda yang sama kat sini. Dia akan biasanya akan ikut je. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus celah saya. Kita akan stop. Okay, seterusnya. Line 18 sampai 22 yang saya highlightkan ini. Ini merujuk pada connection kita ke dalam database. Macam last week saya tunjuk. Server kita ni sebenarnya localhost je. Kalau kita install Eswadah ni berasingan, dia punya database ni ada kat tempat lain, ada IP dia. Dan juga Eswadah ni di satu server lain. Okay. Bila tiba macam tu, dekat DB host ni, kita kena mention lah IP dia. Contohnya kalau kita install MariaDB tu atau MySQL tu dekat server 10.10.1.1 misalnya, jadi kena mention kat sini ni IP. Tapi disebabkan saya punya installation ni, kita pakai XAMPP, kita dah install MariaDB dan juga MySQL dalam tu, just terus pakai localhost saja. Tak perlu tukar yang lain lagi dah. Okay, database name ni merujuk pada yang kita dah buat last week tu. Nama database kita ialah eswadah_db. Ya, saya pergi balik PHP My Admin tu. Localhost PHP My Admin. Okay, nama database saya lah eswadah_db lah. Ini dia. Itu yang kita reflectkan dekat sini. Right. Okay, seterusnya line 21, DB user ini merujuk kepada user yang kita setkan untuk database ni lah. Disebabkan saya tag set user, kita ada satu master user dipanggil root. Tapi tak disarankan kita buat macam ni. Seeloknya ni kita nanti boleh eksperimen Eswadah_db ni kita bagi dia hanya user tertentu je boleh akses. Itu kena study lah. Ni ke pergi pada user account kot. Saya tak ingat dah. Privilege ni kita kena mention kan siapa user baru tu, add user untuk database ni. Itu yang paling bagus. Dan satu lagi, default installation untuk XAMPP ni, password untuk MySQL tu ataupun MariaDB tu dia kosong tau. Itu pun kena Google nanti how to set MySQL for XAMPP macam tu. Contohnya lah. Jadi kita masukkan password untuk root tu apa kat sini. 1, 2, 3 apa-apa ke kena masuk kat sini. Tapi ni saya biarkan kosong. Maksudnya kita follow yang default installation kita yang minggu lepas tu. Okay, ingat ini biasanya lah amalan terbaik kita pastikan kena set untuk database ni ada user dia je yang boleh access. Buatlah Eswadah user ke password dia je boleh access database ni. Jangan root ni terlalu besar. Sampai kalau nanti user hack kita punya database kan macam-macam dia dapat guna. Tambah-tambah lagi password pun tak ada ni ni saya tak tunjuk nanti boleh Google lah. Tapi basically connection database hanya melibatkan line 18 sampai 22 ni. Okey, seterusnya. Okey tak sekarang ni? Okey. Seorang yang bagi bahasan kan? Siapa yang lain tu saya ingat. Sarapan-sarapan punya ni info. Okey. Kita go slowly lah sikit sebab ni ada 400 line ni. Kita tengok semua. Okey. Okey, seterusnya line yang paling panjang ni dia punya komen ni ada 24 sampai 36 ni. Okey, ini yang paling penting sekali lah. Biasanya, okey. Untuk password AES key ni, ianya merujuk kepada kekunci untuk kita sulitkan kata laluan user. Benda ni kena tukar sekali saja dan pada waktu kita install Eswadah ni.
Ni saya dah buat default yang panjang ni, termasuk original key dekat sini. Saya sarankan buat yang sendiri punya, tapi tunggu dulu dia ada step dia, saya dah buat kat sini dah. Okay, step nak tukar yang ini adalah first kita log masuk dulu dalam kita punya S Wadah. Kita log masuk lah guna admin. Admin login ni, admin, password default saya pustaka. Save. Okay, kita dah masuk sini. Bila dah masuk sini, baru kita ubahkan apa yang kita nak dekat sini. Step nombor 2 ni. 2 dan... Okay, 2. Okay, 2. Kita tukar Saya suka makan ikan goreng. Contohlah. Dia tak kisah. Nak letak logo ke, letak saram, tak kisah boleh kat situ. Cuma jangan $sign lah. Nanti dia pening dengan PHP punya benda. Saya buat macam tu lah. Macam tu. Okay. Kemudian kita save. Dah kita save tu, kita pergi ke account admin kita, pergi change password dan kita tukar password kita. Saya tukar 1234 lah. 1234. Update. Okay, password admin updated. Okay. Save juga. Kita log out. Kita masuk balik account admin kita. Okay, sini AS key baru tu dah berkesan lah. Betul, bila kita dah set macam ni, throughout penggunaan sistem ni, kita tak boleh tukar lagi dah. Sebab semua password user akan di-encryptkan dengan satu key ni. Key ni kita pastikan sentiasa rekod di tempat lain lah, nak bagi selamat. Nanti kan ada orang sepandai-pandai tukar kan, dia user semua tak boleh login. Ni penting lah, kita nak sulitkan ketelalan user. Sebab dalam database, kita tak nampak apa yang kita masukkan tu. Saya tunjuk ni saya tak terangkan table ni apa function lah. Ni password dia, password user tu. Dia nak encrypt. Satu-satu cara nak decrypt dia adalah menggunakan S Wadah juga. Dia ada key dia dekat sini lah. Itu penting kita simpan ni elok lah. Kalau kita ada buat original key ke, kita pakai yang asal pun boleh juga lah. Tak kisah. Tapi better setnya sendiri dah ikut flow yang saya tetapkan dalam 1, 2, 3, 4, 5 ni. Itu penting kadang kita ikut flow ni. Dan hanya first time login saja kita boleh buat benda ni. Lepas kita buat benda ni, baru kita boleh bina user lain lah. Dia ada administration ni untuk add user lah. User dan sebagainya. Ni saya tunjukkan kat episode 4 nanti. Tak ada dalam scope lagi. Ni saya nak tunjuk ni je. Okay, ni saya biar login dulu. Doa lah. Okay, itu untuk password AS key ni. Dia sebagai kekunci untuk menyulitkan kata laluan pengguna supaya dalam database tak nampak panggil apa, tak nampak ketara sangat lah user boleh agak apa password dia. Okay, kemudian line nombor 38 sampai 43. Okay, sistem ni kita nak run sebagai apa? Live, demo atau maintenance. Kalau live ni kita akan nampak lah. Dia ni kita refresh, memang dia live lah. User boleh guna dan sebagainya. Dia juga boleh berfungsi sebagai, kalau kita nak buat maintenance, kita ubah je sini jadi maintenance. Saya save. Kalau saya refresh yang ni, dia akan jadi maintenance mode. System is currently under maintenance. Tapi tak bermakna kita tak boleh login. Kita boleh login. Kita boleh login kalau kita ingat dia punya URL untuk login tu. Seingat saya login.php kot. Masuklah. Kita boleh buat apa-apa lah. Nak buat backup sistem ke, nak ubah, nak user, tambah user ke, yang back end ni kita tak perlukan user guna sistem tu buat masa sekarang. Tapi kita sebagai admin, kita boleh guna lah. Kalau kita tahu URL lengkap untuk login ni. Okay. Ni ada maintenance lagi. Kalau nak ada maintenance balik, just tukar jadi live. Live. Okay. Kemudian dia ada satu lagi mode, iaitu dia bagi sebagai demo. Okay. Untuk demo mode ni, password changing tak boleh. Kita tak boleh nak tukar password dan juga certain user module kita tak boleh buat. Ni berguna kalau kita nak bagi orang test kita punya S Wadah lah. Kita nak set dia sebagai demo mode. Kita set tapi dia tak boleh tambah user, dia tak boleh nak tukar password dia. Macam kita bagi orang guna main-main lah sistem ni, nak tambah data apa semua pun boleh. Tapi dua benda ni tak dapat guna, iaitu password changing dan juga user account management ni. Saya try buat demo Saya tukar kepada demo mode. Okay, saya login sebagai admin. Okay, saya refresh dulu. Okay, admin 1, 2, 3, 4. Save. Kalau kita nampak ke sini dah tak ada tadi user management dan password pun dah hilang. So kita tukar password. Ni, you are running in demo mode, some functionality are disabled. Dia akan beritahu macam tu lah. Alright. Faham Saya tukar balik jadi live lah. Sebab itu yang sebenarnya. Okay. Alright. Itu live mode. Kita refresh ni, nanti hilang lah. Dah ada balik. Okay, seterusnya
45, 46 ni adalah kita kena set secara manually bila kita install sistem ni. Ini berguna untuk ORI nanti. Dalam ORI ada satu part yang dia akan detect bila kita first pakai sistem ni. Dan itu pun guna pakai juga install date ni. Jadi kita kena tulis lah. Format dia iaitu year, dash, month dan juga tarikh day. Okay. Kita set je bila kita first install ni. Katakan hari ni buatlah 2021 07 21 macam tu. Ini first kita install Eswada. Okey, sistem title. Inilah kita nak bermain-main dengan nak tukar nama ke apa. Ini sistem title dalam pustaka Eswada. Kesan dia adalah dekat sini lah nanti. Kalau kita tengok dekat atas ni, saya punya tab ni nama dia pustaka Eswada. Okey, dekat sini pun pustaka Eswada dan sini pun pustaka Eswada juga. Okey, nak tukar dia, tukar je kat sini. Katakan my IR. Kita tukar je tu lah. My IR je. Pilih. Okay, save. Jadi saya refresh pada kat sini dah tukar lah. Tu my IR, my IR, my IR. Dan semua kat belakang-belakang tu bila kita dah login dah tukar lah daripada pustaka Eswada tadi kepada my IR saja. Dia akan reflect pada semua sekali. Okay, my IR. Okay, sistem identifier ni. Okay, ini part di mana kita nak assign domain kepada Eswada kita. Tapi kita kena buat kerja-kerja belakang dululah. Macam mohon dekat pusat ICT, IP ni untuk Eswada ni. Jadi untuk domain ni misalnya. Jadi kena mohon benda-benda belakang tu sebelum kita assign ke sini. Ni contoh saya buat ni eswadah.upsi.edu.my lah. Nanti kalau kita ada IR ke sini, bolehlah buat ir.upsi.edu.my ke terpulang. Tapi first thing yang kita kena buat, kita kena mohon lah daripada pusat IT kita untuk daftarkan domain kepada IP. Baru kita letakkan ke sini lah. Ni sebab contoh ir.upsi.edu.my. Ya, Cik Izwan. Carol, yang sistem identifier ni ini bukan URL yang nak diguna bukan URL, domain sahaja. Macam kalau URL kita ada slash kat belakang-belakang tu kan. Maksudnya kalau letak apa-apa dulu pun dia tak akan efek sistem tak ada efek. Biasanya kita orang letak localhost kat sini kalau kita tengah test. Pun boleh juga. Kalau test kita pakai localhost lah. Kalau kita ada pun masuk apa-apa pun boleh sebagai senang nak ingat kan. Nampak dah cantik sikit. Dia tak efek sistem. Okay. Tapi dia akan efek bila sistem tu go live nanti kalau kita tak tukar ni. Okay tak? Faham tak? Okay, macam sekarang ni kalau yang aku punya URL tu aku kiranya macam dah go live lah dah go live lah. Tapi aku punya aku bukannya buat dalam domain khas untuk dia tau. Kiranya aku buat subdomain dia pita.swadah. So patut aku tak apa. Itu tak apa. Itu masukkan domain saja. Pistas.apa tu. Cuma subdomain ni ada line 55 sampai 60 ni. 61 ni Okay. Nanti kita pergi pada ni nanti ya. Okay, yang 4 ni memang sentiasa kena domain saja. Tak ada HTTP, tak ada belakangnya trailing slash lah. Okay. Okay, ini dah betul lah. Mana ni kita kena minta dengan IT kita dulu lah domain baru kita masuk kat sini. Okay, yang macam Cik Izwan tanya tadi. Kita letak Eswada kita dalam subdomain. Subdomain ataupun kita letak dalam folder lain lah macam saya punya ni. Localhost /Eswada. Ni dia punya location dia. Okay, dekat situ lah kita set yang line 55 sampai 60 ni. 61 ni. Okay, sistem domain ni kita kena masukkan sekali dia duduk sampai sub label folder mana. Ni saya salah ni. Bukannya main tak ada. Jadi dia kena macam tu lah. Macam saya punya HTTP localhost /Eswada. Okay, buat macam tu. Kalau ni pastikan kena habis dengan trailing tu slash tu. Jadi kalau buat macam ni nanti ada error lah. Kena habiskan betul-betul. Baru dia kita tamatkan directory tu. Okay, ni Izwan, ni menjawab soalan tadi lah. Sistem domain ni dengan sistem identifier ni. Okay. Alright. Kalau kita punya tu duduk dekat root, macam saya buat last week tu, saya copy semua ni, letak ke HD doc yang kat luar ni. Dia akan jadi ir.cd.my tu lah. Itu kena tukar lah. Ni anggapan ni localhost kat lah. Sekarang pening pula dia orang. Sekejap localhost. Okay. Katakan kita buat localhost.upsi.edu.my, mana sini pun kena localhost.cd.my lah. Okay, dalam case kita ni sebab kita testing local je, saya pakai localhost. Okay, sebenarnya IP kita, pastikan tahu IP server IR kita ni duduk kat mana. Dalam case saya ni sebenarnya duduk dalam 10 nombor dia. Saya kena test kat sini. Dia nak yang fizikal Dia nak yang betul-betul internet lah, dia fizikal. Macam saya ni 10.0.2.2015. Itulah, jadi kena copy ni masuk lah. Macam kami punya, dia ni kat sini kan dia pakai WAF.
Jadi IP tu nanti dia dah ke IP WAF tu IP firewall tu. Oh, Tapi yang ni IP server physical tu macam itu lah yes, maksudnya kan? physical, Okay. IP physical kita lah. Alright. Okay, penting kita tulis kat sini. Okey, seterusnya adalah ini polisi URL. Kalau kita ada letak polisi URL walaupun bukan dalam server Iswada pun kita boleh mention kat sini. Katakan kita ada polisi.php lah. Dan kita letak mungkin dalam Google Doc ke apa. Ini kita copy lah masuk URL dokumen polisi kita. Ini nanti berguna masa kita punya OII tu. Mana OII? Saya copy Okey, OII punya URL semua ditunjukkan kat depan macam ini juga. Saya copy yang ini. Paste kat sini. Oh, saya tak enable lagi. Sekejap. Identify. Dia ada polisi URL ke sini nanti. Manalah saya tak nampak. Tak enable. Tak nampak pula sini. Tak apa, nanti kita go through lagi. Okey. Ni pendek kata yang polisi URL ni kita kena masukkan polisi kepada IR kita lah. Supaya orang bila baca IR kita tu polisi apa. Contohnya masuk data ke, open source ke, open access ke apa semua. Kita kena ada lah. Tak semestinya duduk dalam server Iswada tu sendiri. Mungkin boleh duduk dalam tempat lain lah. Ya. Okay, seterusnya adalah admin email. Kita sebagai admin, kita masukkan email kita lah. Macam sini saya buat yang untuk saya punya bahagiannya. Okay. Kita masukkan email kita boleh kalau kita tahu kita sebagai admin bagi sistem tu. Jadi apa-apa masalah user nanti dia akan nampak jugalah dekat sini. Admin, this email tu apa-apa. Dekat sini kita akan tahu. Okay, kat sini. Okay, kemudian kita ada disclaimer. Sistem admin contact disclaimer untuk line 69 sampai 70 ni. Yang if you have inquiries ni, dia reflect dekat sini ni. If you have inquiries for this repository, kindly contact us at blah 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 ni kan. Kita boleh tukar sini lah. Betulkan dia punya ni. Ini HTML ya. Kita boleh masuk apa yang kita nak pun dalam ni. Saya betulkan ya. Saya tukar ayat ni sikit. Saya buat ni. Sila hubungi jika ada masalah. Okay, saya save. Saya refresh. Nanti dia akan tukarlah dekat line ni. Sila hubungi. Dia akan tukar situ. Alright. Install ni saya akan pergi kemudian. Dia ada lagi tu. Banyak lagi tempat. Okay, kemudian ini kita punya registered owner. Line 72 sampai 73. Katakan ni perpustakaan kita kan. Masuklah nama perpustakaan kita sini. Perpustakaan Tuanku by Nun. Save. Ini system owner. Nanti dia akan refresh dekat sini lah. Install and configured by ni. Saya refresh. Jadi perpustakaan Tuanku by Nun. Okay. Faham kan? Ini saya straightforward nak tukar je. Kemudian ni helpdesk. Jika ada masalah nak contact mana? Ni saya rasa tak dipaparkan depan ni. Tak ada. Ini kat tempat lain ni sebenarnya. Tapi kita boleh simpan lah. Ni pun boleh tukar. Kalau ni helpdesk ni lebih kepada personal yang akan kenalikan jika ada masalah. Ni tak keluar kat sini. Tapi dia ada keluar kat tempat lain. Saya pun tak ingat kawannya. Dah lama tak tengok sistem ni sangat. Okay. Dia akan ubah sini lah. Kita masukkan support line jika user ada masalah. Dekat bahagian helpdesk contact ni. Ini untuk admin contact disclaimer saja jika ada masalah ni. Kita boleh salah guna lah. Benda ni. Kalau kita tak nak buat yang jika ada masalah ni, kita boleh tukar benda lain. Masukkan hak cipta ke apa situ pun boleh. Okey. Seterusnya adalah line 78 sampai 79. Okey, ini untuk kita restrict access kepada user punya portal. User punya portal ni yang dekat searcher ni. Setakat ni tak boleh access. Your IP is blocked from accessing this page. Kita katakan okey. Okay, fine. Kalau kita forcekan dia, maknanya user boleh masuk lah. Ni saya terangkan function nanti. Dia ada fungsi belakang itu. Saya pergi searcher balik, dia boleh masuk balik lah. Dia boleh tengok lah file-file yang kita ada. Tapi bukan full text lah. Itu kita boleh tengok setting lain nanti. Kita boleh nampak dalam ni lah. Untuk user boleh pakai searcher punya page. Macam kita benarkan exit proxy untuk gunakan yang searchingnya tu lah. Kalau tak, kita tak benarkan. Okay, part ni kalau kita set sebagai false dan pakai true. Okay, memang user tak boleh access. Block. Okay, cara nak enable certain user je boleh access searcher ni adalah kita pergi pada admin login. Okay, saya long masuk. Dia ada satu section dipanggil sebagai allow IP. Dan di sini masuk jap. Okay, kita boleh masuk by segment lah. Sama ada nak full IP spesifik ataupun segmen ini saja ataupun segmen ini saja. Contohnya saya nak benarkan semua localhost boleh masuk ataupun IP segmen 127.0.0 ni masuk. Kita enforce dia.
Okay, kita akan nampak lah IP yang semua yang ada akhiran awalan 127 ni, 2020 ni semua boleh akses. Saya log out masuk saja, dah boleh akses. Walaupun kita force IP tadi sebagai true lah. Okay, Cik Izwan. Kira tak faham. Yang itu sebenarnya untuk searching ke? Ya, betul. By default Kadang-kadang hanya bagi ada orang kita searching kan? macam ni. Ada setengah orang ataupun jabatan ataupun bahagian, dia guna kita punya eswadah ni. Contohnya lah, ni dia perspektif Dia guna eswadah tapi dia tak nak orang nampak yang part umum tu. Dia nak orang yang dia sahkan boleh login sebagai admin je boleh nampak dokumen-dokumen tu. Itu function dia kat sini. Contohnya dia tak bagi orang akses lah, searcher ni. Melainkan dia buka. Saya pergi depan. Yang kat depan ni tadi ni. Dia tak bagi akses pengguna ni. Ni kita pun boleh hide kan ni yang searcher punya button ni. Tapi tu saya pergi nanti. Maksudnya dia tak nak bagi orang akses. Yang file ni. Hanya dia yang benarkan je yang boleh. Kena login lah. Maksudnya dekat admin login ni. Faham tak tuan? Tak, kurang faham lagi. Maksud aku, kan Suada kita atap repository. Okay. Dia bukannya macam mana? Kan orang nak searching cari bahan tu bukannya guna yang tadi tu yang first one. Button Betul. first one. Memang akan guna button yang first ni lah. Dan akan guna yang ini jugalah kalau nak search. Tapi itulah macam saya cakap ni. Ada setengah bahagian dia nak guna IR untuk diri sendiri. Untuk bahagian dia. Dia nak simpan dokumen-dokumen apa ni sulit. Tapi dia tak nak lah bagi orang boleh akses juga. Walaupun metadata dia. Nampak tak? Function untuk personal IR. Kalau kita nak buat tertutup ni. Ya, personal IR lah orang panggil. Tapi kalau macam sekarang ni aku nak buat dia just public je, supposedly aku letak dia sebagai true je lah Ya, true sajalah dekat sini. Okay. Untuk bahagian searcher ni lah. Itulah function dia sebenarnya kami nampak keperluan kalau ada bahagian yang kecil-kecil unit misalnya nak ada IR dia sendirilah untuk unit dia simpan dokumen minit mesyuarat ke apa, takkan nak dedahkan metadata bagi minit mesyuarat tu pada umum kan. Jadi kita restrict kat sini lah, hanya IP tertentu je boleh akses. Itu gunanya tadi. Contohnya kalau kita nak unit tu dah tahu IP dia, kelompok dia adalah 10.16.x.x sebenarnya. Jadi kita masuk dalam ni, kita letakkan destination tu sebagai true. Kemudian kita letaklah hanya IP yang itu saja boleh akses search page tu. Okay tak? Faham? Faham, okay. Orang lain macam mana? Okey tak apa ni? Muiz tolong respon. Okay. Faham kan? Okay, benda ni sebenarnya tak ada dalam Gipin tau. Kita buat ni atas kepentingan kita nampak Eswadah ni boleh pergi ke mana? Boleh pergi ke handle dokumen kerajaan ke, minit mesyuarat ke, kita tak nak lah orang lain akses juga. Jadi kita buatlah restriction tu. Hanya IP yang kita benarkan je boleh akses. Bahkan kita boleh bagi PC yang tertentu tu je boleh akses. Kita masukkan IP dia lah. Dan ni kita set sebagai true. Kalau tak nak boleh je kita force. Kalau force ni dia akan berfunction sebagai IR mesti lah. Jadi user boleh cari bookmark dan sebagainya lah. Okay Ni saya nak set tu force lah kot. Dia nampak default. Okay, seterusnya adalah bahagian yang mungkin ramai orang minat nak buat juga, iaitu nak tukar logo, browser icon dan juga menu icon. Okay, saya tunjuk apa beza tiga benda ni Kemudian yang first ialah main logo lah. Okay, main logo adalah logo utama yang ada kat tengah-tengah ni. Kalau tengok dia punya location dia ada dekat open image new tab. Dia ada dekat Eswadah images company.png. Okay, itu default dia lah. Tengok Kita tengok dia tu itu. Kita pergi Eswadah, dia ada images, dia ada company.png. Itu ini lah. Inilah bendanya. Okay. Katakan kita nak ubah logo tu, tak naklah pakai yang ni kan. Boleh. Sama ada kita masukkan override balik file tu ataupun kita buat folder folder kita sendiri. Nama dia user image. Contohnya ni saya pakai yang ni. User image. Saya dah download satu gambar tadi. Testlogo.png ni. Okay, saya copy. Saya paste masuk dalam user image ni. Saya paste. Kita ada logo satu kat sini. Okay, ni contohlah. Okay, kat sini kita tukar. Main logo ni kepada user images tadi. Nama dia adalah testlogo.png. Save. Okay. Kita pergi balik pada sini. Saya refresh. Dah tukar lah. Itu cara lah. Tapi make sure size juga lah. Ini size besar sangat. Mungkin kita boleh ikut follow size yang asal yang ada dekat images tadi. Sebab saya dah sesuaikan. Iaitu tengok size dia adalah 800x300. Kita ikut tu lah format tu. Sama ada macam betul tadi sama ada kita override file ni
nama yang sama, ataupun kita boleh buat directory kita sendiri, user images ni, masukkan logo dalam tu dan kita betulkan dia punya laluan dalam tu, kita refresh dah tu dapat macam ni lah. Right. Seterusnya sama juga untuk kita tukar browser icon ni. Okay, browser icon ni yang dekat atas ni. Ya, dekat tab saya dekat atas ni, yang saya gerakkan mouse ni, yang kecil tu. Okay, itu satu browser icon. Favicon apa? Favicon Favicon. Ni nama saya bagi nama browser icon lah, takut orang tak biasa kan. Kemudian ada menu icon. Okay, menu icon ni yang inilah. Kita kena login dulu. Login. Silap. 124. Okay, menu icon yang ini. Yang kat tepi ni. Jadi 3 benda kita boleh tukar lah. Mana tadi dah. Okay, 3 benda. Iaitu main logo tu, yang tengah tu. Browser icon ataupun Fav icon. Juga menu icon kat atas tu. Okay, bagi yang advance, boleh je nak tukar icon-icon lain yang ada dalam images ni. Boleh override untuk yang sendiri punya lah. Tapi nanti bila ada update, saya akan override balik file-file yang ada kat sini. Jadi dia akan revert balik pada yang asal. Sebab dia termasuk dalam package update juga. Benda-benda yang you all buat folder sendiri takkan di-override. Itu saya sarankan. Macam yang ada 3 dekat sini kan. Main logo, browser icon dengan main icon ni. Buat satu folder lain. Nanti bila update, bila file-file ni kena override, jadi tak mengganggu yang asal lah. Dalam images dan sebagainya ni. Tapi buat masa ni hanya 3 benda ni saya benar akan ubah. Untuk yang advanced user yang dah tukar pada images ni boleh tukar. Tapi bila update nanti dia akan jadi balik yang asal lah. Banyak kerja sikit kat situ lah. Okay. Okay, seterusnya adalah sistem function. Iaitu line nombor 87 sampai 89. Okay, ini agak saya cerita by orang panggil apa, conceptual ni . Okay, sistem function yang dibuat sekarang ni untuk Eswadah yang ditunjukkan pada you all sekarang adalah full. Dia full ni bermaksud dia berfungsi sebagai repository dan juga berfungsi sebagai safe deposit punya portal. Safe deposit ni kalau user, kita nak benarkan user submit juga bahan pada kita. Dia akan nampak ada depositor kat sini. Tu depositor. Dia ada boleh register account dia sendiri, dia boleh login, kita boleh verify, kita boleh reject, kita boleh hantar email suruh dia hantar balik sebab tertinggal barang. Dia banyak function lah kat sini. Nanti saya tunjuk kemudian lah untuk siri 4. InsyaAllah kalau sempat. Okay, kita benarkan user untuk masukkan bahan juga dalam depositor. Okay, user ni bukan bermaksud staff kita. Staff kita kena still masuk sebagai admin. Depositor ni macam kami di sini buat untuk submit thesis, pelajar submit sendiri thesis. Untuk pelajar di pasca Cistozah lah misalnya untuk kami punya IPS. Kami benarkan dia log masuk sini dan dia boleh submit thesis dia sendiri lah. Itu fungsi dia untuk full. Kita juga boleh dia berfungsi sebagai repo only. Repo ni hanya berfungsi sebagai repository. Dia tak boleh function sebagai deposit ni. Rasanya kalau kita fetch depositor tu hilang tu. Kita tak ni dulu sekejap . Kita boleh fetch sekejap. Okay, ni kita kena hide. Tapi ada function lain tu. Okay, kalau repo ni hanya berfungsi sebagai repository, tak function sebagai depositor tu. Kemudian kita boleh set dia sebagai depo saja. Maknanya hanya boleh fungsi sebagai deposit je lah. Dia tak boleh masuk. User tak boleh masuk data. User tu maksudnya admin lah. Admin tak boleh nak function dia sebagai repository. Dia hanya fungsi sebagai self deposit saja. Dia berbeza Contoh saya buat macam ni. Kalau fungsi sebagai full. Sebagai full. Saya log masuk sebagai admin. Saya silap ni password. Okay. Admin. Saya boleh dapat semua function kat sini. Dan ni fungsi sebagai repo mode lah. Ataupun juga semua sekali. Dia ada juga manage user deposit kat sini. Dan juga ada depositor management kat sini lah. Ini function saya tengah kemudian . Okay, kalau kita buat dia function sebagai depo sahaja. Depo saja. Saya log masuk balik. Okay, ini function sebagai depo mode. Nampak berlainan. Function kat atas pun dah kurang dah. Dia hanya ada manage user deposit je. Mana user boleh masuk data dan kita boleh approve ataupun reject. Dia tak ada function lain dah. Dia tak boleh function kita nak masuk data sini, tak ada. Memang betul-betul totally user saja yang masuk. Ini dipanggil sebagai depositor mode lah. Okay, dia ada lagi satu function iaitu sebagai repo sahaja. Kalau repo sahaja, user punya function tadi tak ada lah. Saya login masuk ya. Okay, dah tak ada tadi. Depositor management dekat administrator pun tak ada deposit user management tadi tak ada.
Dia hanya function sebagai kita yang masuk data. Dia tak function sebagai user pun boleh masuk data juga. Faham tak kategori function ni? Biasanya kita set sebagai full lah dekat sini. Untuk certain function. Kita ada ni, alang-alang saya beritahu lah. Untuk kita punya IR di UPSI, kita ada ir.upsi.edu.my yang pakai Eswada. Tapi ni dia berfunction sebagai full repository mode, iaitu repo mode saja. Maknanya ni macam betul-betul macam Epwin lah. Kita admin je yang boleh masuk data. Dan kita ada juga satu lagi untuk user punya portal untuk self deposit. Self deposit. Okay, ini berfungsi Eswadah juga, berfungsi sebagai depositor mode saja. Maknanya user boleh masuk data dalam ni je. Dia akan log masuk lah. Ni saya tunjuk contoh Okay, dia boleh submit thesis. Dia ada lah benda-benda kat sini. Submit. Kemudian kita sebagai admin, kita log masuk. Kita log masuk. Ni kita boleh nampak yang dah live sekarang, yang kita reject, yang baru lagi bersifat entry, tak adalah. Dan ni ada approve. Ni berfungsi betul-betul sebagai depositor mode ataupun depositing mode. Itulah. Ron, user dia tu diorang register sendiri ataupun korang dah siap-siap masukkan self-register. Self-register. Oh, diorang masuk sendiri self-register. Sebab ni kita ada register kat sini. KP kita ambil masa juga sebab kita nak validate dengan kita punya LMS. Betul tak user tu masih aktif ataupun dia saja nak ni lah. Okay, faham. Okay. Kita tak automatik sebab nanti akan membazir orang database lah. Kadang-kadang user tu memang dah tahu dah account dia. Jadi apa nak buat lagi kan? Macam tu lah. Okay. Alright, faham. Okay. Jadi, yang ingin saya beritahu di sini lah. Untuk Eswadah ni, dia support 3 mode lah. Sama ada kita nak function sebagai Epwin macam biasa, iaitu repo mode. Ataupun nak self deposit saja, iaitu repo mode. Dan juga full version lah. Full ni function sebagai dua-dua. Self deposit dengan repository. Okay, buat masa ni, kalau dia repo, dia tak boleh nak hantar data tu kepada repo dan begitu juga sebaliknya. Saya bagi senario Katakan ada pelajar kami, dia submit tesis ke dalam kita punya Eswadah yang berfungsi sebagai repo mode. Untuk tesis yang dia submit tu, kita tak automatic upload dia masuk dalam repo. Dalam kita punya IR lah. Kita kena masih keluarkan dokumen tu, kena buat watermark, kena letak security sebelum kita masukkan metadata dia dalam IR kita, baru kita publish kan. Proses tu manual. Okay, untuk akan datang ni, insyaAllah dalam tahun depan atau tahun 2023, benda ni akan integrate sekali. Jadi nanti tak ada pilihan dah sama ada nak pilih repo atau repo ni. Dia, bila dia user tu, dah masukkan PDF dia ataupun tesis dia dalam Eswadah yang kami nak buat tu. Jadi bila kita dah setuju dah nak upload masuk dalam repo, just klik button, dia akan terus migratekan data yang dia punya tu ke dalam mode IR kita. Jadi tak perlu nak download dan upload balik lah. Dia dah pemudahkan ke situ. InsyaAllah tu masih dalam research lagi lah. Okay, buat masa ni, faham dululah. Dia berfungsi sebagai 3 function, iaitu repo, depo dan full. Okay. Boleh okey ya? Okay, lagu Okay, seterusnya adalah line 91 sampai 95. Okay, ini adalah kita punya file ataupun bila kita sebagai admin nak upload. Sekian dia call. Okay, balik-balik. Okay, yang ni adalah kita nak menunjukkan mana bila kita upload dokumen, contohnya kita nak depositkan satu bahan masuk dalam IR kita, ini adalah directory kita nak simpan file tersebut. Di dalam file docs. Kita pergi kepada folder kita ni. Okay, dia sebenarnya untuk defaultnya memang kami simpan dalam satu folder nama files lah. Okay, dalam tu ada 3 atau ada 6 jenis benda yang ada dekat situ, iaitu album, APK, demo, docs, pdocs dengan text. Okey, untuk dokumen yang di-upload, PDF yang full text, kita akan simpan dalam satu folder namanya docs. Ini nama dia file docs. Dia punya cara untuk kita assign directory tu kena dalam format ni Tak ada trailing depan tu untuk yang slash tu dan juga tak ada trailing belakang. Kita cuma beritahu dia nama folder dengan subfolder je. Files yang ni,
Dan subfoldernya adalah docs lah yang ini. Dalam tak ada file lagi lah, tak ada data. Okay, kita simpan dalam tu, file docs. Dan format dia, okay, buat masa ni memang tulis ini PDF. Akan datang, insyaAllah kami nak support untuk Word, Excel dan sebagainya. Benda ni, walaupun you all nanti tukar jadi docs ke apanya, dia tetap tak dapat baca lah. Sebab kita dah hard coded dia untuk PDF saja. Jadi buat masa ni biar leave it as PDF saja. Dan size untuk upload maksimum adalah 90 MB. Ini pun boleh tukar-tukar. Kita nak tukar jadi, tapi ni dalam bentuk bytes Make sure tukar ada conversion lah kalau nak dapatkan megabyte. Ni bytes 90 juta bytes adalah 90 megabyte kat sini. Yes, Cik Izwan. Directory tu kalau nak point dia ke drive lain, okey boleh. Tapi kena buat masa ni kan. Ni memang ni satu dia. Kita sebenarnya nak buat Iswada ni nak memudahkan user backup juga. Kalau nak backup ni, kalau point ke directory lain boleh, tapi kena within Iswada punya directory juga. Bagilah nama lain kat sini, tukar kat sini lah. Faham, Izwan? Faham. Cuma sini kadang-kadang yang ada beberapa repository tu, especially kalau document management system, biasa dia recommendkan untuk simpan PDF ni di luar daripada htdoc tu. Tu yang tadi aku tanya, kalau aku ada drive C, ada drive E ke, yang itu memang untuk simpan file. Dia boleh point ke situ tak? Buat masa ni tak boleh lagi lah. Itu faham tu maksud tu. Tapi betul saya cakap ni. Untuk Eswada ni kami fikir macam Ipin juga. Ipin dia pun simpan juga dalam folder di mana Ipin tu berada. Jadi untuk backup nanti sebenarnya semudah untuk backup semua directory ni je. Tak perlu pergi 2-3 tempat yang lain. In fact kita boleh buat script yang mudah pun lah untuk dia auto backup dan sebagainya. Buat masa ni untuk soal keselamatan, by default memang kita namakan dia files. Jadi nanti katakan tuan-tuan dan puan nak implement untuk tempat sini, boleh tukar jadi nama yang agak kompleks dan orang tak boleh agak lah. Katakan file 1, 2, 3, 4 ke. Okay, jadi bila dah tukar, reflect juga dekat sini. Ada 3, 4 yang utama dekat sini lah. Ni saya kekalkan maintain file. Okay, saya beritahu dulu function dia. Dalam files ni, saya tulis 4 yang penting dulu. Dia ada albums, docs dan juga pdocs dan text. Okay, untuk album ni, untuk kita simpan semua gambar saja dalam format JPEG lah buat masa ni. Okay, untuk docs, kita simpan full text. Dalam ni lah, dia ada ni, saya betul 4. Docs, simpan full text. Pdocs untuk kita simpan yang berformat 24 pages ataupun bab pertama ataupun minimum dokumen je yang boleh lihat oleh orang luar. Kita letak dalam pdocs. Ni lah pdocs ni. Okay, kemudian kita ada text. Text ni sebenarnya lebih kepada kalau kita nak assign. Kalau, okay, sesetengah PDF ni, cerita senario lah bagi senang faham. Sesetengah PDF dia encrypt. Dan bila encrypt, PDF parser ataupun pembaca PDF yang ada dalam Eswada ni tak dapat nak index kandungan PDF yang ada dalam PDF tu lah. Jadi penting kat sini, ada setengah software kita boleh guna untuk kita extract file PDF tu sebagai format teks. Kita extract dulu dan kita boleh append balik dalam Eswada kita ni dalam format teks. Nanti saya tunjuk dia punya application dia. Dekat sini. Dalam format teks ni. Okay, kemudian kita ada last sekali albums untuk kita simpan gambar-gambar lah. Okay, di sini tak nampak apa sangat kan. Jadi saya pergi masuk dalam ini kejap. Deposit ni kita add new item. Okay, dekat bawah ni ada 4 tadi. Guest PDF akan disimpan dalam pdocs. Full text akan disimpan dalam docs. Text akan disimpan dalam text folder dan JPEG akan disimpan dalam album lah. Saya buat satu contoh kat sini Test submission. Okay. Kemudian saya akan letakkan guest PDF lah. Saya tak ada PDF dalam ni. Ada kot. Ada juga. Sekejap, saya download PDF yang biasa-biasa dulu lah. Sayang. Okay, saya download ni kejap. Okay, kemudian saya download satu lagi lah. Okay, saya ada dalam 2 file PDF iaitu test dengan full. Okay, Okay, ni saya add new item lah. Kita guna fungsi add new item di sini. Okay, guest PDF saya nak masukkan yang guest tadi tu. Ada lalu. Okay, test. Kemudian yang full text saya nak masukkan yang full.
Okay, teks ni sebab nak tengok dia boleh function tak dia punya PDF parser dia. Kemudian JPEG, kita ambillah gambar apa yang ada kat dalam ni. Contohnya, tak ada tak gambar. Adalah ni, gambar satu kalender ni, saya ambil je. Okay, saya submit kat bawah ni, insert. Okay, dia akan beritahu lah file dah upload successfully, image dengan guest file. Okay, dekat sini kita akan nampak ada file dia lah. Guest PDF ni ada nampak di situ. Dan kita ada full text. Ini tadi file yang sama. Dan kita ada JPEG yang kita upload. Gambar kecil tu je. Okay, ini kalau kita tengok ni kosong page ni. Patutnya dia akan dapat detect berapa banyak page. Okay, ni kita nak betulkan nanti kemudian. Okay, kemudiannya apa yang kena tengok adalah PDF ni sebenarnya tak dapat diindeks. Sebab dia tak ada index pages kat situ. Okay, untuk file macam ni lah kita sebenarnya perlukan yang text tu tadi. Kita kena, kita update dia ya. Update. Kita cari software yang boleh extract text tu. Dan kita akan test kat sini, dia akan indexkan lah PDF tu. Jadi kita akan macam panggil some sort of backup plan kalau PDF tu tak dapat extract dia punya content dia masuk dalam full text. Okay, saya bagi satu contoh file yang boleh diindeks. Sebentarnya saya cari satu. Maksudnya macam PDF tu dia orang memang dia letak password ni. Dia tak benarkan OCR macam tu betul. Saya ambil. Biasanya thesis kami dah OCR lah. Okay, ni saya download yang ni. Okay, ni saya download. Ini dah. Okay. Saya add new item lah bagi nampak. Tu edit yang tadi je buat apa. Okay. Test boleh index. Saya masuk yang ni dah, full text ni je. Dan kita tengok beza dia. Okay, yang ni. Set. Oh, ni secure PDF pula. Jadi tak boleh search. Banyak juga ni. Saya kena cari yang ni. Saya tunjuk jugalah bagi nampak beza dia. Banyak yang secure. Ke beza masuk bagi admin nampak sikit mana next. Saya ambil masa sikit kat sini sebab nak tunjuk yang mana dah boleh index. Kalau boleh index dia ada tanda tick ni ni PDF content is being indexed on the database. Saya download ni kejap. Macam sama yang tadi. Okay, ni boleh index rasanya. Nampak dia ada tanda tick. Ini ada yang tak boleh index tadi. Ni sebenarnya tak boleh index. Dia tak ada tulis index ke situ. Okay, kemudian dekat sini boleh index. Sebenarnya kalau kita buka PDF ni, dia ada ni semua benda ni kan. Kandungannya dah diindex. Kalau kita tengok index dia, boleh klik pada content index ni je. Ni semua teks yang berjaya di extract masuk lah. Dia cuma ada keadaan di mana PDF tu tak dapat index dua je. Sama ada dia set sebagai secure, dia letak password yang tak boleh nak index, tak boleh nak keluar dia punya teks tu. Cara tu kita kena masuk software lain lah untuk keluarkan teks dia. Ataupun memang dia tahu OCR. Macam Cik Zuan cakap tadi. Bila ni, content index ni dia akan boleh carilah. Kalau benda-benda ayat dalam ni. Kita cari satu contoh ayat yang ada dalam ni. And algoritma. Saya ambil tu. Kalau kita tengok pada title yang sendiri masuk ni, tak ada pun perkataan ni tak ada perkataan yang saya ni, and algoritma ni. Tapi kalau kita search, dah akan jumpa je. Sebab dalam content index ni, ada ayat yang and algoritma has been processed tu. Maksudnya content ni berjaya di index. Kalau nampak tadi, page ni kita tak tahu apa. File index PDF ni. Ada 11 page lah. Dia macam tak ada masa. Yang lama sangat lah untuk di index. Kami punya pengalaman dalam katakan 500 page tesis, dia ambil masa dalam 10 ke 15 saat dia untuk index. Lepas tu yang saya beritahu sini, Eswadah ni dia tak function macam ePrint. ePrint dia ada indexer yang akan berfungsi pada waktu-waktu tertentu. Eswadah ni bila PDF tu dah masuk je, dia akan index waktu tu. Jadi masa server tu jimat. Dia tak perlu setiap masa pun nak index. Kita ada beza kat situ lah cara implement dia sebenarnya. Okay, faham Dapat ketiga jenis yang ada kat sini. Ini file yang tak boleh di-index tadi, memang tak ada tanda tick lah. Ni dia ada tanda tick sebab file tu boleh di-index. File tadi ni secure. Nah, ini satu contoh thesis yang ada semua lah. Ada guest mode, ada full text, ada juga image yang kita boleh masukkan ke sini. Okay, dan ni kita betulkan kemudian. Sebenarnya Eswadah juga datang function untuk kita check bilangan page yang ada dalam full text.
Ini sebenarnya baru tambah. Sebab kita dah itu migrate ePrint terus daripada ePrint masuk dalam sepadan ni. Setengah tu kita dapat test. Adakah full text dia 24 pages lah atau tak? Kita tambah benda ni kita tahulah. Kalau dia 24 pages, kami gantikan dengan full text balik lepas tu. Jadi lebih kepada housekeeping lah. Okay. Itu untuk ketiga item ni, keempat-empat ni lah. Dekat sini kita boleh set lah, saya beritahu balik. Ini untuk kita punya dokumen penuh dan format PDF, berapa banyak file yang kena size dia. Dan juga ni lebih kepada technical, buat masa ni jangan usik lagi. Ni kita nak beritahu berapa banyak megabyte yang boleh diproses oleh PDF parser kita yang ada engine dalam ni dalam satu-satu masa. Dalam ni 20 megabyte lah. Lebih daripada 20 megabyte tu dia akan takkan pass, dia takkan baca pun file tu. Dia akan ambil masa sikit lah untuk index. Okay, yang ni guess ni untuk yang 24 pages tadi kalau kita nak implement. Ni semua orang boleh nampak lah. Okay, dia ada satu setting tambahan berbanding dengan full text tadi iaitu allow guest PDF insert by admin. Maksudnya dekat sini, kalau kita pergi yang deposit handling, kita add new, kita boleh nampak orang boleh masuk untuk guest PDF. Mungkin ada polisi kita tak nak masuk pun 24 pages tu. Kita tukar sini sebagai force. Save. Okay, kita refresh balik yang ni. Tak nampak dah. Okay. Kemudian sama juga untuk teks ni. Kita tak naklah susahkan kita punya admin nak kena extract balik PDF tu, ambil teks dia, kemudian upload balik. Saya. Okay, tak payah, tak apa. Kita forcekan dia. Jadi, kat sini kalau kita refresh, tak nampak dah. Okay, kemudian gambar pun dah. Ini kita nak function sebagai IR. Walaupun nak ada kulit buku dan sebagainya. Ini function asal memang untuk kulit buku ataupun kulit thesis lah. Kita tak buat pun. Jadi, kita set lah sebagai force juga. Save. Kalau kita refresh kat sini, tak nampak. Sama juga bahawa kita dah disable kat sini, hanya nampak full text. Yang lain pun kita akan nampak full text saja. Kita dah disable juga. Walaupun tadi ada satu yang penuh tu. Test submission ni. Ni sebenarnya hidden ni. Sepatutnya tak nampak. Untuk gas lah. Kalau kita masuk sebagai gas. Login required dan sebagainya. Kita boleh nampak. Okay. Memang tak boleh masuk. Okay. Seterusnya adalah part untuk 115 dan juga 119. Okay. Ini agak technical sikit. By default, kita save password lah. Okay, add new item ni, dia ni berfungsi sebagai, kita panggil sebagai simple mode. Jadi user boleh nampak lah ni subjek, ni SKN, ni SSN. Kita ada juga boleh function sebagai mark record. Kita masukkan data sebagai format mark lah. Kita tukar je sini pada mark. Kita save. Kemudian ini hasil saya dengan Cik Izam telah berbicara lah. Kita tak ambil semua mark recordnya ada, yang tertentu je. Jadi dia akan appendkan mark recordnya ada dan juga pipe-pipe yang tertentu yang boleh dipakai. Ada indikator sekali lah. Okey, untuk function mark record ataupun simple record ni kena ditentukan oleh polisi di peringkat awal. Maksudnya kalau pada awal lagi kita nak kita punya IR ni masuk dalam format mark, okey, masuk mark terus sampai habis. Habis sistem ni lah sampai bila-bila. Tak boleh nak interchange balik lah jadi simple. Ini lebih pada polisi by system boleh je kata kalau kita nak file besar, tapi better kita stick on one polisi untuk masuk sebagai simple record ataupun mark record. Kita stick with that decision lah. Okay, dia akan jadi measure balik. Okay. So, boleh pilih mark ataupun simple. So, ni lah. Boleh dari segi input data lah kita nak macam mana. Okay. Seterusnya adalah 4 page. Ni untuk sistem result. Okay. Sistem write result per page. Ini membawa maksud untuk kita punya carian dekat belah depan ni. Saya tunjuk kita punya IR kita dah sebenarnya nampak. Okay. Dekat depan ni, saya set 10. Ini maksudnya 10 kat sini. Kalau kita nak lebih result pada satu page, kita tukar ni jadi 20. Kita save dan kita refresh. Ni bukan yang sebenar. Kalau kita refresh ni, dia akan nampak 20 lah. Kalau kita nak 100 pun boleh. Dia unlimited lah. 100, dia akan paparkan dalam satu masa, result kat depan ni, for both user dengan admin, akan nampak 100 kat sini. Pagination ni akan jadi automatic ikut lah. Kalau ni 100, mungkin dia dah bagikan sikit-sikit lagi lah kan. Okay. Default ni adalah 10 per page lah. Kita boleh ikut suka hati kita nak letak berapa result per page. Okay, seterusnya untuk line 124 dan 125, ini merujuk kepada, saya balik yang tadi, browser ni, dia ada fakulti kat sini. Dan juga pada add new item, dia ada fakulti dekat publisher sini kot rasanya. Dekat ni. Ni sebenarnya
untuk part yang fakulti ni ataupun kita deposit ni, error item dekat bahagian publication ni, kita boleh panggil apa, salah guna lah. Ni publisher S fakulti. Kalau kita nak balik pada asalnya, dia akan jadi publisher lah. Ni kalau you all nak salah guna field. Okay, fakulti ni nanti kalau kita ke depan dia akan jadi publisher balik. Tapi subjek heading dengan year akan maintain. Cuma kita boleh tukar publisher je. Dekat sini untuk kita punya IR, kita dah gunakan publisher punya tag tu untuk fakulti. Jadi untuk memudahkan user, dia tak nampak sebagai publisher lah, dia nampak sebagai fakulti. Jadi kita tukar sini fakulti. Jadi user faham sikit lah. Fakulti, kita refresh je, dah akan tukar lah. Ini lebih pada tukar ayat je. Tapi hanya untuk fakulti sajalah. Untuk yang lain-lain, year dengan subjek tu kita tak tukar. Masih lagi subjek heading dia tu dan juga sebagainya lah. Dan year dah akan sort by tahun lah. Nampak ayat kita lah kot lagi senang. Ini subjek akan beritahu berapa banyak dokumen yang ada untuk subjek tersebut. Kemudian untuk tahun dia akan dapat berapa banyak dokumen untuk tahun tersebut. Begitu juga dengan fakulti lah. Akan dapat berapa banyak untuk fakulti tersebut. Faham Ini saya ni lebih kepada menyalahgunakan field publisher ataupun tag untuk publisher tu kepada format lain lah. Fakulti ke penerbit ke kita nak buat terpulang pada kita, jabatan ke department pun boleh kat sini. Okey, kemudian kita ada subject heading. Okey, use subject heading S. Okey, ni kita tukar pun ada juga. Saya ni pasal saya dah lama tak ingat ni. Okey, subject heading pun kita boleh tukar. Katakan kita tak nak guna subject heading ni. Okey, subject heading ni kita boleh tambah dekat foundation ada subject. Inilah semua subjek dia. Okey. Kalau kita nak tukar subjek ni jadi benda lain pun boleh juga rupanya sebab saya baru nampak kan. Dah lama sangat tak tengok yang part config ni. Dia boleh tukar jadi benda lain. Katakan bahasa Melayu lah subjek. Okey, ni akan automatik jadi subjek juga kot. Tu jadi subjek bahasa Melayu punya. Yang kat depan pun akan refresh jugalah subjek. Begitu juga dengan sini rasanya efek tak subjek. Tak nampak. Dia akan nampak dekat sini lah. Dia akan sini nampak sebagai publisher lah. Kat sini pun nampak subjek juga. Okay. Kemudian, okay. Ini penting juga ni. Saya balik pada subjek. Untuk line nombor 129, iaitu subject heading delimiter. Okay. Ini kalau kita nak fungsi, ni kena dia fungsi sekali dengan yang bawah ni. 132 ni. Okay. Saya pergi yang bawah ni dulu lah. Sebelum saya pergi atas susunan tak berapa nak betul tu. By default, setiap kali kita masukkan item-item baru ke dalam Eswada, kita boleh pilih multi subject heading. Masuk ini dulu. Dan yang ni pula akan pilih. Ni multiple lah. Kita boleh pilih macam-macam. Banyak subject heading dan dipisahkan dengan koma. Ini nampaknya koma tadi tu. Setiap delimiter dia akan pakai koma. Kalau kita boleh tukar pakai pipe kalau nak. Pipe lah. Pipe tu Pipe. Ini saya clear balik. Saya refresh. Ini saya masuk satu. Dia akan jadi pipe lah. Dia akan jadi pipe. Saya clear. Saya default jadi koma. Okay, juga kita boleh guna, walau tak nak pilih multiple subject heading, kita boleh tukar jadi single subject heading saja. Single. Kita type itu single. Okay, save. Okay, single subject heading, kita hanya boleh masukkan satu subject heading saja per dokumen tu. General order. Nak komen tu tadi tak ada. Kalau kita pilih lagi yang lain, dia tak append pun. Dia tukar. Maknanya satu subject heading per dokumen saja. Kalau kita nak multi subject heading, just multi dekat sini. Penting kemudian penggunaan delimiter yang ada dekat sini. Faham benda ni? Just biasa-biasa. Hero subject heading tu kita boleh tukar-tukar benda lain Boleh. Ni dekat foundation dan subject. Ni default dia bagi yang ni lah. Kalau nak tukar lah. Dia boleh beranak-beranak ke? Betul bawah A ada apa lagi? Boleh. Ni tapi dia still function sebagai single hierarchy. Ni macam ni A ada A1, dia akan duduk bawah A lah. Tapi dia function sebagai single hierarchy. Tapi dia anak lah. Orang panggil nampak dia sebagai anak. Dia tak masuk dalam tu ada lagi. Sebab kita sebenarnya buat Eswada ni, first memang untuk kita mudahkan pengkelasan benda tu lah. Memang dalam ikut dalam library elok ada pecah-pecah banyak lagi kan. Tapi kalau pecah dia memang ada support. Tapi di single hierarchy lah. Macam A1 ni anak pada A. Jadi kita buat A lah. Kalau A dot apa pun boleh. Masa kita isi bahan tadi tu cuba ni tekan je dia punya ni subjek dia. Kalau dia akan macam itu. Tapi ni kau dah banyak, dia banyak ke bawah kan Geron banyak ke bawah lah. Dia akan jadi penuh ke bawah tu, penuh.
Boleh ni lah Kero, kalau boleh tambah kat sini boleh buat searching atas tu. Betul, itu dalam panjangan sebenarnya. Tapi Kau tak dah terbuat banyak semua kan. gila. Uish. Banyak tu. Tapi sebenarnya ni boleh type je. Kalau kita dah hafal, buat lah. B, C, A1, taklah pakai yang titik-titik ni. Ni nanti dia akan pen je. Okey, Okay. faham. Okay, itu untuk line 132 untuk subjek heading 127 sampai 132 lah. Nanti saya susun balik rekodnya. Okay, kemudian untuk 134 sampai 137 iaitu enable access to foundation. Okay, ini pun penting juga. Foundation ni adalah yang ini. Kita nak benarkan siapa yang boleh access foundation ni. Sebab kita ada beberapa kategori user tau. Ni saya ingat nak go nanti. Tapi saya tunjuk sekarang lah. Okay, kategori user ada staff, ada super, ada force, ada patron, ada supervisor. Saya tunjuk yang penting Kita nak benarkan hanya super account je dapat access foundation ni. Dan lain-lain staff tak nak. Apa yang kita buat adalah kita pergi kepada yang sini ni. Enable access to item type. Setakat ni admin boleh access. Maknanya admin je lah boleh access ni, item type ni. Okay, kita log masuk sebagai orang lain Saya buat user satu. Okay, test user lah sini. Test. Saya buat dia sebagai staff biasa. Iaitu staff. Saya insert. Okay, ini sebagai staff biasa. Kalau tengok user account dah ada test kat situ. Okay. Ini sebagai staff, kita sebagai super. Kita nampak sini item type kita boleh access. Kita log masuk sebagai dia iaitu test. Masuk default satu Okay. Kita nampak dia tak dapat access foundation tadi. Kita dah block lah. Kat situ dia punya function dia. Kemudian kita boleh benarkan all boleh access. Kalau all ni semua boleh access subject heading. Saya buat ni, log out. Kita balik. Saya ni kita boleh tentukan lah. Nak hidekan ke tak, kita boleh buat kat sini. All access, semua boleh access lah. Termasuk user dan juga admin saja. Kalau admin lah. Kalau all lah. Itu function dia. Kita nak hidekan lah. Setengah-setengah kita nak bagi hak untuk edit foundation untuk item type, subject heading apa macam tu pada admin saja lah. Itu boleh tentukan sini. Kalau all ni semua sekali lah termasuk admin. Okay. Yang ini pula show initial status if hide Mr. Okay. Ini status availability show. Ni saya tak ingat apa pula. Okay. Dekat depan ni kot. Status available ni. Ni saya simpan dulu lah sebab saya tak ingat apa dia lah. Dan banyak sangat setting lah buat. Ni saya tinggal kejap nanti saya akan go back balik 139 ni. Okay, untuk 142 show subject browser. Okay, ni show subject browser for guest true dan show subject browser for admin sama tu. Okay, ni bermaksud dekat belah dalam ni subject browser ni semua sekali ni. Kita nak katakan kita nak tunjukkan kita letak true lah. Kalau kita tak kita letak false. Maksudnya subject browser dekat sini tak nampak. Dia hide. Tapi sekarang kita pergi user pula Kalau belah user, dia nampak juga ada subject browser ni lah. Kita nak hide kan, kita tekan jadikan sini false saja. Okay, dia akan hide kan browser tu. Dia tak dapat access lah, mana akan buat carian je. Kalau kita nak benarkan access, kita truekan balik. Okay. Dia akan muncul lah. Okay, true. Okay, kemudian allow guest access to full text. Okay, ini kita tengok yang dokumen asal ni Nampak? Full text dia ni login required to access item. Kalau kita nak benarkan guest pun access full text, simply kita letak true je kat sini. Ni kita tak payah nak masuk balik dalam dokumen tu tukar dia punya status. Ni kira orang panggil system wide. Macam opsi buat baru ni, kita benarkan user untuk access full text kita punya dokumen, tak kira mana dia berada, kita just ubah ni je. Daripada true false jadi true. Kalau kita nak hidekan balik, kita false je. Tapi kita juga boleh buat by document Kalau nak full text tu by document boleh access pun kita boleh tentukan nanti dekat dalam Lepas tu kita setting tu. Ni kita tekan pada false tu baru masa ni. Kemudian juga allow guest access to partial document ataupun guest text ni. Kat sini kita letak true, nampak access. Dia punya guest. Kalau kita nak hide kan ataupun tak nak bagi access, kita letak false juga. Okay, kita refresh. Login required to full item memang tak nampak. Dua-dua terus tak nampak. Memang kena login lah. Kalau kita truekan balik, jangan nampaklah guess punya tu. Simply nak tukar switch kat sini je. Okay, seterusnya ini sebenarnya reserve untuk yang akan datang. Kita tak buat lagi dua benda ni. Allow user to login. Okay, in fact, kalau kita pergi ke depan ni tadi, front page ni,
Sebenarnya kat tengah ni ada satu button untuk kita benarkan user register sebagai ahli untuk akses kita punya IR ni. Buat masa ni saya disable dulu. Ini untuk for future usage sebenarnya. Saya sudah letak siap-siap. Okay. Akan nampak sini. Dan kalau nak benarkan user to register, just tukar je true je kat sini. Allow user to register. Tapi buat masa ni, allow user to login tu dah ada. Ni saya dah hidekan button dia. Okay ni, kat sini. Saya nak tunjukkan yang 156 sampai 60, iaitu 159. Admin login button, true ni sama dengan new. Okay, ni sebenarnya saya dah masukkan untuk versi yang akan datang. Mesti nak true lah. Okay, bila kita pilih admin login true sama dengan new ni, kita pergi depan ni, bila kita klik admin login ni, dia akan buka page lain. Dia ada satu lagi function, iaitu kita tukar ni jadi inline. Inline. Okay, kalau kita back tadi, kita tekan admin login, dia akan duduk kat bawah. Ni pilihan kosmetik je lah. Sama ada nak tekan ni pergi page baru ataupun tekan ni dia pergi ke bawah je untuk login. Dia pilihan kepada admin lah untuk tentukan. Kami kat sini dah pakai ni pun lah untuk masuk. Kemudian show admin login button. Ni akan nampak login button kat sini lah admin ni. Kalau kita hide kan pun boleh juga. Dia tu force kan dia. Kita refresh, dia hilang. Tapi macam mana nak login kan? Macam mana admin nak login? Jadi itulah kena ingat URL ni macam dalam WordPress lah. Ini dah kena masuk juga admin tu. Kita nak hide kan tak nampak lah admin tu nak login kat mana. Jadi dia dapat kaburkan mata masyarakat lah. Lebih kurang itu lah. Untuk case kita punya training ni kita set sebagai true dulu. Okay. Nampak button login kat situ. Right. Seterusnya searcher. Oh banyak pula setting lah. Baru sampai sini lah. Dah pukul 10 suku lah. Okay. Seterusnya searcher button. Saya go laju-laju sikit lah. Searcher button availability ni. Ya, button kat sini. Searcher ni kita nampak. Button dia. Jadi kalau kita tukar jadi false kat sini. Dia tak nampak. Hide dengan searcher punya bar tu pun hilang. Jadi macam mana user nak masuk? Maknanya kita tak benarkan lah. Dia faham sendiri lah kan. Jadi biasanya kita letak true lah. Jadi dia akan nampak bar untuk carian tu tadi dengan butang searcher. Okay, yang ni tak ada apa. Ni lebih kepada ni. Okay, saya cerita dalam belakang lah untuk part yang setting yang saya highlightkan ni. Masa kami migrate daripada ePrint ke Eswada, kami ambil semua bulk data title yang ada dalam ePrint tu, kami appendkan dengan IR kat situ, ujung dia. Contohnya tajuk thesis tu saya suka makan. Kat ujung tu kami letakkan kurungan IR. Jadi kita dah tahu lah dokumen tu sebenarnya berasal daripada ePrint. Jadi kita tahu dia asal dari ePrint. Jadi kita nak hidekan marker tu, bila dah masuk dalam Eswada, kita tulis IR sini. Jadi setengah function yang ada dalam IR kita ni, IR kami yang betul lah, ni kami yang betul. Ada setengah data ni sebenarnya daripada ePrint. Dan hujung ni sebenarnya ada kurungan IR. Kalau kami boleh nampak lah. Jadi untuk user kami hide kan. Nak hide kan, ini gunanya searcher marker to hide, kita nak hide kan benda ni. Jadi saya beritahu situ lah, dari segi conceptual dia. Okay. Saya tunjuk ke lah satu je lah. Satu. Okay. Itu masa korang upload tu kan, korang tambahkan IR kat ujung tu kan. Kita nak kat ujung. Okay, saya tunjuk yang last lah. Pasal dia lah last tu. Tu dah hide terus ni. Oh ni sebab saya set sebagai false. Tak nampak juga lah. Dia dah tak nampak. Tak apalah. Tapi basically function dia gitulah. Kita nak hidekan marker yang ada kat ujung tu. Yang untuk part ni. Faham Okay, seterusnya searcher show frequency of top rated item. Ni saya set false. Okay, ni searcher ni. Kita tak nampak apa yang orang search ni. Contohnya test. Submission. Okay. Kita set sebagai true. Kalau saya refresh balik ni dah akan nampak. Kat atas ni. Today popular search. Dia akan nampak lah yang ni submission dah 3 kali orang cari. Test dah sekali orang cari. Kalau kita hide kan, kita kasih jadi false saja. Lihat, nanti hilang lah. Sepatutnya hilang ni. Dia simpan dalam, apa panggil apa? Cache. Tak simpan. Tak keluar pula. Okay, sepatutnya dia tak keluar sini. Okay, seterusnya adalah tutorial button. Ini kalau kita nak enablekan tutorial lah. Dia dekat luar ni sebenarnya. Dekat luar ni tak nampak button tutorial. Tapi kalau kita nak buat tutorial pun boleh. True. Ni button tambahan ni. Kenapa lah tutorial button dekat ujung tu. Ni
ada satu page tau. Ini kena karang sini lah page ni. Tutorial punya page ni, dia punya tutorial.php. Jadi kalau kita pergi pada folder tu, Eswada ni ada satu file nama tutorial.php lah. Kita kena edit lah. Buatlah tutorial apa nak buat. Just basic HTML saja. Kita masukkan kat celah-celah ni lah. Content block start, content block end. Yang lain tu just template kepada Eswada ni lah. Masukkan dekat tengah ni. Buatlah tutorial apa ke, nak tak PDF ke apa pun boleh kat sini. Okay, ni maksudnya enable tutorial button. Default adalah false. Ini tak nampak. Ni tak nampak tutorial button tu. Okay, seterusnya ni sebab banyak lagi. Saya terangkan apa yang dibuat je lah ya. Kemudian saya tunjuk gambar yang kat sana. Okay. Untuk 171 adalah index back to top icon. Okay, ini dekat sini. Bila kita log masuk sebagai admin, dia ada satu lagi button kat atas ni untuk back to top kalau dokumen tu panjang sangat. Jadi kita enablekan dia terus. Kalau dokumen tu sampai beratus kan, back to top dia ada top button kat sini. Kemudian ni untuk searcher pula, untuk belah user lah. Untuk belah user tadi, kat searcher ni dekat sini nanti kan ada back to top juga. Saya turunkan dia. Okay. Bila dokumen tu panjang sangat, dia boleh tekan ni, dia akan kembali ke atas automatic. Okay, kemudian show icon indicator. Icon indicator yang ni. Ada icon transition kan tengah-tengah ni. Kalau kita nak hide, dia just tekan show true, hide false. Ni untuk apa ni? Searcher. Searcher. Kat sini. Dia akan tukar jadi true lah untuk kita show dan hide dan sebagainya. Dia nampak kat situ. Nampak? Tu indicator. Ada indicator kan? Nampak untuk PDF ada PDF. Kalau kita nak hide, kita false kan lah. Biasanya hide lah, nampak cantik sikit situ. Okay, seterusnya ini saya tak terangkan sebab biasanya kalau untuk klien-klien kami katakan yang nak personalize Eswadah ni, nak ada apps ni, kita akan boleh buat. Dia ada QR code untuk dia download directly pada Eswadah ni jugalah. Ini kita enablekan untuk dia lah kalau dia willing nak assign kami sebagai vendor untuk Eswadah ni. Okay, kemudian line 179, 183 ni untuk adding data. Sekejap ni kena masuk sebagai ni lah. Saya log masuk sebagai admin. Sorry kiri kanan sebab memang banyak benda nak kena sumbat dalam satu masa ni. Okay, add new ni. Yang sekarang ni adalah default is abstract sama dengan true. Okay, yang ni untuk part ni. Dia tanda tick manually. Kalau full text ni kita nak salah gunakan dia punya composer ni kat bawah ni. Sebagai abstract kita tanda tick. Kalau tak boleh untick lah. Maknanya dia akan define sebagai full text. Kalau ni abstract kita tanda ni sebagai abstract. Ni kata di default ni. Kalau kita set sebagai default. Sebagai false. Maaf saya. False. Setiap kali kita masuk add new item untuk deposit ni. Dia akan untick. Kalau kita set sebagai true, dia akan tick lah default dia. Jadi tak perlu kita set kali. Kemudian ni enable full text abstract composer sama dengan true, dia akan tunjukkan yang full text composer ni. Kalau kita letak dia sebagai false, okay, letak sebagai false, okay, dia akan hide kan lah full text. Ada reference composer je. Ni pun ada yang bawah tu Ni enable reference composer, kalau kita set sebagai false, dia akan hide lah. Memang tak ada apa lah. Just tutup metadata saja. Kalau nak true sebagai true lah. Saya true balik tak bagi nampak satu juga ni. Okay, true. Yang akan nampak dua-dua. Okay, by default pula yang dua ni 182 full text abstract composer type. Dia ada dua jenis, simple text dengan rich text. Rich text ni kita nampak macam Word ni lah. Dia ada macam bold, boleh italic, boleh letak alignment dan sebagainya. Kalau kita set sebagai simple text, okay, dia akan jadi ni. Dia tak ada pun formatting tu. Dia just basic je lah. Kalau nak jadikan rich text boleh, jadikan rich text boleh lah. Okay, dah akan jadi macam tu boleh. Right. Okay, ni strip text ni lebih kepada setting dalaman untuk PHP. Biar default true Nanti saya ada masa saya terangkan ni. Biar true saja. Okay, kemudian ni yang saya dah tunjuk tadi. Enable reference composer true, dia tunjukkan yang kat bawah ni lah, reference composer. Ini guna untuk thesis ya. Thesis tu kita nak masukkan dia punya reference, kita masukkan kat bawah ni lah. Biasa kami cut and paste masuk dalam ni. Reference composer, dia punya rujukan tu. Kalau nak hide kan boleh hide kat sini dan pun sama juga kita boleh tentukan sama ada dia simple text ataupun rich text. Yang ni abaikan dulu sebab ni technical dan untuk saya je. Remove HTML text on display. Okay.
Okay, kemudian show accession number sama dengan true dan show control number sama dengan true. Ini kalau kita masuk pada satu-satu item yang ada kita dah masukkan ni, dia akan tulis itu control number dan ada accession number. Ni sebenarnya nak hide kan, kita hidekan je kat sini. Ni lebih pada kawalan Force. Hide tak nampak dah lah. Okay. Okay, kemudian, okay, ini untuk part 195 sampai 199 adalah method untuk delete. Oh, ini pun penting tak? Okay, method untuk delete ni, apa maksud dia? Setiap kali user pergi pada satu item, user ni maksudnya admin pergi pada ni contohnya, dia delete pada satu item ni, dia boleh pilih sama ada delete tu betul-betul buang ataupun hanya nak hide sahaja. Okay, kalau yang betul-betul buang dipanggil sebagai permanent. Kalau take cover ni adalah dia buang secara terselindung tapi kita tak buang pun. Contohnya saya buat ni. Saya tukar sebagai take cover. Okay, saya delete benda ni. Saya refresh lah. Okay, delete. Okay, nampak? File ni dah appear to be missing. Padahal dia ada je. Kalau user masuk pun file tu dah hilang dah. Tak nampak ke depan tadi. Tadi 3 kan? Dah tinggal 2. Okay. Saya balik sebagai admin. Salah. Okay, file ni item is undiscoverable. Tapi ada je untuk kita. Nak recover balik, tekan recover je. Dah, dia recover balik. User pun dapat access balik file tersebut. Berbeza dengan permanent. Okay, kita letak permanent ni. Saya pergi balik lah, takut dia ter-refresh. Okay, kalau permanent, dia betul-betul buang. Dia akan buat benda lain ni. Are you sure to delete this record? Memang betul-betul buang. Memang tak dapat recover dah. Dan dekat user pun tak nampak dah. Yang tadi user tak nampak, kita nampak. Itu maksud dia. Permanent dengan take cover. Okey, yang seterusnya. Kalau ada soalan terus present, saya akan attend. Sebab kita dah baru jalan ni untuk ni. Okey, 200 ni adalah untuk PDF engine. Buat masa ni kita enablekan dipanggil sebagai Smelot PDF parser. Dia ada 2 engine sebenarnya. Untuk kita indexkan konten PDF. Iaitu PDF to text dengan Smelot. Buat masa ni, saya enablekan Smelot sebab dia yang paling canggih lah buat masa ni. Setengah secure PDF pun dia dapat baca. Berbanding PDF to text ni, dia basic sangat. Tapi semua yang secure ke, yang ada password, semua dia tak dapat baca. Jadi saya tak enablekan pun PDF to text ni. Yang saya enablekan Smelot. Jadi biar default lah Smelot. Saya terangkan macam tu je kat sini. Okey, seterusnya. Ini part yang paling penting lah untuk kita hide metadata. Kalau kita pergi kepada deposit handling ni, dalam add new item, memang banyak benda lah. Kadang-kadang kita tak nak pakai pun setengah benda tu. Okay, apa yang kita boleh buat, dekat sini kita boleh hide kan yang benda tak nak pakai. Contohnya ISBN, tak nak pakai. Okay. Force. Kemudian ISSN pun tak nak. Force. Okay. Kalau kita refresh ni, tengok 2 ni nanti hilang lah. Tapi dia tak hilang betul-betul lah. Dia hide kan je. Kalau data tu memang dah ada waktu kita nak update, dia muncul je kan. Ni tak nampak dah lah. Kalau kita nak show kan, dia tekan true. Dia berkesan sampai bawah ni. Ada berkaitan tag ni. Sampai Gerald, dia bukannya konsep dia ikut jenis file Kalau macam contoh thesis, kita orang tak nak masukkan 040. Dia bukan macam itu Dia benda ni akan ada pada semua. Ya, dia one size fit all. Sebab kita dah bincang lah. Yang ni biasanya metadata yang kita dah send ni, kebanyakan yang kita dah rancang nak guna lah. Kalau tak, kita hide kan. Kita hide kan secara force tadi lah dekat atas ni. Dia tak ikut metadata sebab itu dalam proses juga. Dia lah projek ni pun baru start kan. Nanti dia kita boleh assign lah thesis ni apa yang tag yang akan tunjuk pada dia. Itu upcoming lah. Buat masa ni nak apa ni hidden ataupun show bergantung pada tag show kat sini. False ataupun true lah. Okay. Untuk siap satu teks tu kita boleh tukar juga ayat dia tau. Macam ni ISBN tadi. Saya nampakkan dia balik. True. Okay. Dia akan nampak kat sini kan. Kita boleh tukar lah ISBN test ke apa. Ni contoh saya buat. Dia akan tukar lah kat sini. ISBN test. Kalau letak ISBN ni penuh ke, ini bla 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 pun boleh juga kat sini. Okay, untuk part yang ni, simple ni. Ni tak akan nampak tau. Yang ni ada color-color lagi ni. Kita nampak. Melainkan kita tukar kepada dalam format mark yang dekat atas tadi tu. Saya pergi atas. Sebab ni pun nak kena tunjukkan ni. Sekarang you all tak nampak. Mark. Okay, saya pergi bawah balik. Part tadi mana? Okay, ni. Barulah kita nampak yang ni. 020 dengan pipe A ni. Ni dia punya tempat dia. Dia akan copy balik yang atas ni dekat sini. Kemudian color ni kita tukar lah. 020 ni yang ni lah.
kosong tanda hijau kan. Kalau nak tukar color lain, tukarlah sini, red ke. Ni HTML juga. Jadi red lah kat situ. Ini terpulang pada dia. Cik Najib, silakan. Dan nak tanya yang macam ISSN ni, dia memang boleh satu ISN je ke? Boleh tak kalau multiple ISN ke? Sebab kadang-kadang macam ada yang printed ISN kan, lepas tu ada yang apa Betul. online ISSN tu. Betul. Okay, buat masa ni memang kami simpan hanya satu saja. Multiple tu dalam masa yang akan datang lah. Sebab kami beranggapan, contohnya kalau bahan tu bahan online, kami hanya masukkan yang online SSN je. Tak masuk yang printed tu. Okay. Kalau printed tu dia boleh check OPEC je. Berapa nak tengok kat sini kan. Tak, sebab ada yang macam artikel-artikel tu, dia letak ISN tau, tapi dia tak nyatakan tu EISN ke atau printed. Sebab kita kena tengok balik, sebab dia ada, sekarang ni dia ada dua. Yang dekat artikel sebenar tu dia letak sebenarnya EISN tu, tapi bila kita tengok dekat pengkalan data ISN itu ialah dia tak nyatakan. Tapi itulah berbalik pada polisi institusi lah. Contoh nak guna SSN ni untuk online SSN je ataupun EISN tu. Mana kat sini boleh lah tukar ni, jadikan dah EISN je. Okay. Jadi kita tahulah. Alright. Okay. Okay, ini terpakai untuk semua sampai tag yang last kali nombor 856. Dia semua ayat boleh tukar, nak show hide pun boleh ada kat situ. Jadi kita boleh pilih lah mana yang tak nak pakai tu, kita hidekan dulu lah buat masa ni. Ada setengah tag ni saya dengan Nizam dah study lah, yang kami ambil yang penting untuk dokumen je. Dan untuk keperluan OAI yang perlukan kepada metadata OAI DC tu, itu kami dah ambil kira lah. Buat masa ni OAI memang cover lah untuk semua tag yang kami guna pakai kat atas ni. InsyaAllah nanti masa ke masa kami akan tambah tag yang ada keperluan yang penting untuk IR ni. Dia simply untuk programming je, tu tak ada masalah pun. Buat masa ni kami dah tetapkan yang ni sajalah. Okey, masuk dekat 300 ni. Okey, seterusnya line 311 sampai 315. Ini lebih kepada OAI. Kalau kita nak enablekan OAI, just tekan true sini. Biar true je. OAI ni dekat depan link dia tu lah. Link dia dekat situ. Kalau kita copy, saya buat sini lah. Kan nampak lah ni. Kan nampak. Okay, kalau saya disable OAI, saya forcekan dia. Force. Saya refresh ni, tengok kat sini nanti dia hilang. Okay, dah tak ada. OAI tu dah disable. Dan ini kalau saya refresh, dia akan tulis OAI PMH is not enable on this server lah. Okay, dah akan bagi result macam tu. Biasanya kita enable lah true. Ni mudah lah kalau kita nanti ada kesan ada harvester asing yang cuba nak harvest kita punya OAI data tu kan. Kita tak nak. Kita ni macam key switch je lah. Tukar je reforce, dia terus dia terpadam dah dia punya transaksi tu. Okey, seterusnya ialah OAI rights. Ini dekat sini. Saya masuk balik. Alah, buang je. Okey, OAI rights ni dekat ni ayat. Dia pada satu-satu item tu. Macam ni, close access. Okey, ni dia, buat masa ni kami pukul rata tau. Semua dokumen kena pilih sama ada open access, restricted access, close access ataupun embargo access. 4 pilihan ni. Okey, sama ada close access, open access, restricted ataupun embargo. Tu akan datang. Setiap satu dokumen tu kita boleh sign lah dia punya restriction dia. Bergantung pada jenis OAI yang dia append untuk item tu. Buat masa ni kita boleh pilih lah sama ada nak open access, punya kami pakai open access ataupun nak close access. Dia cover keseluruhan IR kita tu. Dia bukan untuk individual dokumen. Dekat individual item tu atau dokumen tu memang dah ada. Kalau dia sulit memang macam mana pun tak dapat access. Itu memang dah ada features tu lah. Tapi akan datang kita akan implement untuk setiap satu item tu pun dia ada dia punya OAI rights dia. Ini lain dengan ePrint. ePrint guna kaedah yang saya tengah implement sekarang ni. Dia akan semua sekali akan melonggokkan sama ada open access, restricted access, close access ataupun embargo access ni. Jadi akan datang kita nak ubah paradigma tu untuk kita pergi OAI rights ni pada item-item tu sendiri pula. Ini soal teknikal lah. Saya tengah study lagi macam mana implement lah. Supaya bila user tu masuk dalam OAI ni, bila kita test dia untuk close access, dia still dapat access. Tapi dia takkan dapat macam mana pun access dia punya PDF akhir tu. Ataupun link kepada PDF lah ataupun full text tu.
Tu kita nak cuba tambah baik apa yang April gagal nampak lah. Itulah yang ayat dia. Okay, ni untuk ORI Wise. Okay, ni kemudian main language. Kita punya ORI ni, apakah dia punya main language dia? Memang kita ada banyak bahasa lain kan. Tu boleh kata by peringkat dokumen, kita ada peringkat untuk pilih bahasa juga. Tapi untuk kita punya ORI punya interface, kita boleh pilih lah sama ada English, Malay ke apa, kena dalam format ISO 639-3. Ni kita boleh check format ni. Dekat dalam Google, kalau kita ada bahasa Arab ke apa sebagai main IR kita boleh check dia punya listing dekat sini. Ni yang basicnya, tapi yang fullnya kat bawah ni lah. ISO 639-3 ni. Kita boleh check lah, ikut kita punya bahasa dia. Kita tekan kita, apa tu, English lah. English. Banyak English lah. Ambil contoh lah apa dia. Ni dia punya nombor dia lah. Kena tengok dia punya, apa dia punya ni. Ni, OAD. Nombor ISO dia. Kena rujuk ke situ lah. Ini berguna lah untuk siapa yang nak maintain OAI nanti ni. Kalau banyak punya IR kita bahasa Arab, Malaysia tukarlah Arabic kat sini ke apa ke. Okay, OAI main text format ni adalah text. Ini kita ikut dalam Infin juga. Memang format untuk OAI kebanyakan dia akan bagi result dalam format apa ni, XML. Ini penting lah. Di text ni adalah XML lah. Okay, baru untuk Eswadah ialah kita ada juga API. API ni untuk memudahkan kita buat interface kita sendiri kalau nak bergantung pada Eswadah pun. Okay, kita enable dengan cara tu. Kalau kita force, kita tak nampak dekat bawah ni tau. MyIR support Searcher API 1.0 ni. Kalau kita force, dia tak nampak lain ni. Ini saya tunjuk contoh yang dapat lah. Okay, kita pergi pada URL ni tengok. Ini Searcher API. Dalam Searcher API ni sebenarnya kita boleh develop kita punya custom interface untuk buat carian. Kita belajar dekat sini lah. Ni saya nak terangkan cara lanjut pun tak tahu nak cakap macam mana. Orang yang tahu programming boleh lah. Kita nak buat search yang scientific. Kita nak buat search box boleh. Pakai je. Nak cari dia, kita just append je. Dekat, contohnya sini. Nak cari dari fakulti ni. Nak cari subject heading ni. Nak cari term ni katakan. Term mana term? Ni. Ni term education kan. Search parameter. Nak cari education. Untuk jenis tesis saja misalnya. Satu ni tesis. Dia gunakan yang ni. Result dia adalah format JSON lah. Kita akan nampak ni tak ada data. Saya tunjuk ni ada data sekejap. Ni saya disable. API. Okay, ni dia akan cari ni semua dalam API kita dalam format tu. Saya dah block di sini. Ada error je. Ke sebab ni localhost. Jangan bagi saya masa, saya akan tunjuk kat part ni. Okay, ni format JSON yang ada. Dia akan dapat yang format ni, kita boleh custom interface lah. Tapi kena tahu programming lah, macam mana nak keluarkan ni dalam bentuk yang cantik. Dia macam kita bagi Excel, nak keluarkan data bagi cantik tu terpulang. Nak keluar graf ke apa, terpulang. Ni kira raw data lah. Right. Itu untuk Searcher API. Enable atau type disable lah, terpulang. Okay, ni untuk deposit. Buat masa ni saya tak akan tunjuk dulu. Untuk deposit mode ni, saya akan tunjukkan bila kita dah ready nanti. Deposit mode ni yang saya beritahu awal tadi. Kalau kita nak enablekan kita punya IR kita, Eswadah kita ni sebagai deposit entry only. Jadi ni banyaklah setting kita boleh tentukan. Location mana kita nak simpan folder PDF yang user submit. Apakah yang kita nak allow user to upload hanya PDF. Apakah size maksimum yang dibenarkan untuk user to upload 10 MB ke apa ke, boleh mention kat sini. Kemudian kalau user tu ada submit full text ataupun declaration, ni untuk declaration. Ini untuk full text. Dia akan benda yang sama juga, location mana kita nak letak file tu, jenis apa kita nak terima dan size yang kita nak terima tu. Ini pun kalau kita nak hidekan author untuk user deposit. Sebab dah tentu siapa yang log masuk tu, dia lah author dia. Akan timbul juga keadaan user tu dia nak deposit untuk orang lain. Itu kita nak buat, dia boleh, kita kena show lah author tu. Kena ni jadikan false, dia akan show lah. Kemudian kalau kita nak enablekan, contohnya dia nak upload artikel tu ada banyak author. Kita boleh showkan additional authors. Kita setkan dekat sini. Dan kita nak enablekan user deposit sama dengan true kat sini. Ni yang dekat depan ni kot. Yang depositor mode kat situ. Kalau kita set sebagai false, dia tak akan nampak lah.
Positif. Okay, nampak situ. Kalau kita true, dia akan nampak. Okay, ni allow depositor function. Kalau kita jadikan true, user boleh submit dia punya self deposit. Kalau false tak boleh. Kemudian ni untuk declaration submission. Alah, saya kena buka juga lah, nampak. Sekejap. Okay, depositor. Adakah depositor? Oh, saya tak boleh account. Yalah, saya tunjuk yang kami satu tiga tu lah. Boleh nampak dengan tenang. Okey, depositor. Okey, ni adalah untuk interface untuk pendeposit lah. Simple je. Dah di change password, log out dengan insert deposit. Okey, insert deposit kat sini lah. Okey. Untuk part allow depositor function tadi saya tunjuk dah. Dia akan nampak button tu. Okey, allow declaration submission. Ini bermaksud kalau kita nak enablekan dia masukkan declaration ni. Declaration of submission. Kami ada format dia borang daripada IPS yang menyatakan bila dia dah upload dokumen ni semua terpulang pada opsi, terpulang pada library nak buat apa pun. Kemudian ada kategori dia, sulit ke, open access ke apa, dia kena hantar juga PDF tu yang dah bersign dan chop. Dia punya layer. Dia akan attach kat sini lah. Kemudian dia ada full text yang juga dia kena attach kat sini lah, kat atas tu. Okay, kemudian allow extract. Ni sama ada kita nak benarkan user tu masukkan dia punya extract atau tak. Kalau tak nak, sini kita tukar sebagai hide, false. Kalau tu dia kena masuk extract juga lah. Walaupun kita boleh baca sebenarnya pun dalam tu. Tapi kita nak dia masukkan juga supaya kita nanti dapat copy and paste masuk dalam kita punya IR betul lah. Okay, kemudian show date of publication. Okay, ini berguna untuk ada user kami. Dia tak nak upload bahan dia pada tahun semasa. Dia nak upload bahan lama dia. Pun kita benarkan juga. Nanti dekat sini celah ni akan nampak lah. Year of publication. Dia kena masukkan tahun publication tu. Dia ada sebab kenapa kita nak minta dia masukkan tu. Dari segi teknikal ni supaya kita senang nak filter dalam kita punya admin dashboard. Jadi kita kena siap-siap masukkan lah tahun. Okay, ni tak nampak lah. Ni saya tunjuk yang live ni. Tak tunjuk yang saya buat dalam Zen tu. Okay, kemudian limit amount user deposit. Ni satu saja. Okay, ni maksudnya adalah bila user tu dah log masuk. Oh lah, saya kena buat account juga lah. Tak apalah. Bila user tu masuk dalam deposit portal je. Saya tak tunjuk kat sini dia hanya boleh upload satu dokumen saja per dia punya nombor metrik dia. Dekat kami kami ambil kes kami. Okay, ini maksudnya satu dekat sini. Lepas satu dia dah upload satu dokumen tersebut, butang insert deposit yang kat atas yang you all nampak tadi tu, dia tak kelihatan dah. Sampailah keadaan di mana dia nak rasa nak delete dia punya entry tadi, baru butang tu muncul balik. Kita boleh naikkan lah jumlah ni kalau nak. Katakan dia nak upload dua thesis ke, which is macam pelik pula kan. Dia letaklah dua sini. Kalau tiga dah sini. Tapi kami limitkan satu saja. Sebab apa? Contohnya kalau kes kita sebagai industri pendidikan tinggi ni, biasanya thesis yang buat satu je, tak pernah buat thesis dua. Sebab kalau dia daripada master ke PhD, dia akan dapat nombor metrik baru. Jadi itu dah dia sebagai PhD pula. Bukan lagi dia sebagai master. Begitulah konsep dia. Tapi katakan ada program yang berkembar, dia tu ambil dua master dan satu masa, which is macam pelik pula benda tu. Jadi dia perlukan limit tu naik sebagai dua, boleh lah. Naik kena sebagai dua. Jadi semua terkesan dengan dua tu jugalah. Akan kena upload dua juga. Dia satu atau dua lah. Okey, faham Pak Doh? Ini untuk deposit mode lah. Pada masa kan saya tunjuk dengan lebih detail. Okey, kemudian line 346 dan 47. Okey, ini adalah, ini saya akan tunjuk yang betul IR kita. Okey, saya pergi di sini sekejap. Okey, untuk max download allow ni, 3 ni bermaksud user yang tengah login, bukan login, yang tengah masuk ke dalam page bagi item ni, contohnya item ni namanya the effect of intersect rest duration bla 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 ni, dia hanya boleh download full text ni 3 kali je. Menggunakan dia punya session semasa dia guna browser ni. Tengok ni, contoh saya buat. Oh ni saya set sekali kot. Ni saya set satu ni sebab ni IR kita. Sebab kita buka pada dunia luar. Jadi saya set sekali je. Okay, untuk kita punya page IR ini, saya dah setkan untuk max download allowed ni 1 tau. Okay, saya tengok apa kali buat kali kedua. Okay, saya klik pada full text ni. Okay, ini dah dikira download. Apa jadi bila saya tekan refresh, dia tak boleh dah. Tekan lagi, tak boleh lah. Dia memang dah kita limit 1. Kalau kita tukar limit 3,
Setiap kali 3 kali refresh tadi, dia akan boleh dapat dokumen tu juga. Okay, katakan ni saya klik lagi link ni, masih tak boleh. Apa cara dia nak view balik PDF full test ni? Senang je, dia refresh balik page tu. Dia boleh akses balik. Tapi tetap sebanyak sekali saja. Saya refresh balik dah tak boleh dah. Ini cara kami nak kawal download per IP lah sebenarnya. Kita nak limit berapa kali IP tu boleh download sebab tak nak bagi membebankan server tu. Jadi kena pandai dia lah sama ada dia nak right click ni untuk view saja ke atau dia nak download dulu. Jadi ni sebenarnya amat function tak? Okey. Ni satu lagi benda saya beritahu Setiap satu link ni hanya berfungsi dalam tempoh 24 jam saja. Katakan dia nak share link ni dalam tempoh 24 jam berikutnya dia tak boleh nak access dah. Kalau dia nak share dengan orang lain memang out lah. Memang untuk dia dan session dia pada browser dia pada waktu tu je. Panjang tak payah tu. Memang kita cater dari sudut tu lah. Dan setiap satu benda ni dia capture statistik dia, apa IP dia, apa dia punya browser dia guna, apa dia punya session ID, apa browser ID ni kita capture semua. Ni memudahkan kita nak block lah kalau dia cuba nak harvest. Bila harvest tu kita boleh masuk dalam block list yang tengah saya implement. Tengah dalam proses nak buat untuk pasal berikutnya Espada. Kita boleh block IP tersebut secara total lah. Jadi dia tak boleh nak access langsung dah Espada ni. Okay tak? Faham tak? Ni part ni dah agak teruja sikit sebab saya memang minat nak block-block orang ni. Okay? Okay, download availability ni 864 ni dia lah. Duration in second on which document will be available sebelum dia expired. 864 ni saya rasa 24 jam kot sebab ni dalam saat. Tengok kalau saya salah. Second in hours. 24 jam betul. Dan tempoh 24 jam saja link ni boleh available. Tapi hanya sekali je lah sebab saya set satu tadi. Okay, ini part untuk download viewer dengan downloader ni. Okay, yang part bawah ni lebih kepada technical. Ni yang saya beritahu tadi sebenarnya salah ni. Okay, ingat tak? Tadi sepatutnya untuk kita punya dokumen tu, dia sepatutnya boleh baca berapa muka surat ni. Sekarang dia tak dapat baca pun muka surat. Okay, ni kita kena betulkan. Untuk X PDF ni, use PDF info ni memang biar curulah sebab kita nak dapatkan dia punya jumlah page tu. Okay, kita kena betulkan laluan ni je. Okay, laluan ni sebenarnya adalah kita punya laluan ke includes XPDF, kemudian Windows. Okay, ada dua file sini. Kalau nampak ni dia punya file ni adalah PDF info 64. Ini dah betul dah. Cuma laluan salah. Web server htdoc.ir ni lain. Apa kita kena buat adalah kita copy je laluan yang asal yang ada pada PDF info ni. Copy. Paste. Sampai situ je. Okay, laluan dah betul. Tapi dia punya apa ni trailing slash tu kena letak double. Double Ini tweet mana? Dua. Okey lah. Okay, saya save. Kemudian saya refresh ni patutnya lah dia akan keluar page dah 384 page. Dia buat cepat je, tak lambat pun. Ini 15 page. Dia sebab saya dah set 24 pages dah masa migrate dipulih kepada Espada dulu. Jadi mana yang merah ni kami tahulah dia kurang daripada 24 page. Yang mana lebih daripada 24 page memang colour biru dah. Ini bergunalah untuk kalau you all nanti berhajat untuk migrate ke apa ni Espada ke apa kan. Tapi saya tak tunjuk part nak migrate ke print daripada Espada tu dia sangat tedious kerja dia. Banyak flow lah. Itu kena one-to-one session yang lain. Okey, seterusnya. Line 359 sampai 384 yang ini. Ini lebih kepada email. Okey, email ni sebenarnya function dia dalam depositor mode je sebab kita nak acknowledge user yang dia dah berjaya upload atau setiap kali kita update status berkenaan bahan yang dia upload tu, contohnya dah approve, reject, kita akan gunakan mail ni lah. Okey, benda yang kita kena set adalah dekat atas ni, adakah nak gunakan email notification? True. Okey, kalau kita nak guna. Ini tak ada apa. Ni nanti saya akan disable kan. Ni memang nak buang lah. Tapi biar ni true je. So, you all punya version ni memang true. Okey, email debugger ni kosong kalau kita tak nak nampak error langsung. Contohnya kalau email tu tak wujud pun. Kita nampak error lah kat depan. Kalau kita enable tekan satu. Kalau kosong kita tak nampak lah error tu. Ini berguna untuk kita sebagai admin je. Tapi tak guna pun pada user.
Untuk persekitaran yang production ataupun live server, kita biar kosong ya. Tak bagi nampak. Okey, untuk setting hantar email ni, kita akan gunakan function sebagai PHP mailer. Okay, dalam PHP mailer ni ada beberapa pemberi ubah yang kena ditetapkan lah yang ni atas. Ada 6 ni. Email mode, kalau Gmail ini contoh Gmail. Email mode adalah SSL. Okay, email authentication ni Gmail minta kita letakkan true. Kalau false ni takut tak dapat. Okay, false. True. Kemudian email host kita masukkan Gmail kita lah. smtp.gmail.com. Ini send mail transfer protocol. Ini memang URL yang tetap untuk Gmail. Biasanya tak ubah pun. Kemudian port email kita 465 lah untuk yang SSL. Kemudian nombor satu lagi 583 kot untuk TLS. Biasanya kita akan pakai SSL lah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, kalau nak ingat senang, ini jangan tukar apa-apa. Kalau nak pakai Gmail. Kalau pakai Yahoo, Outlook ke apa, itu kena ikut setting yang lain lah. Okey, kemudian username bagi Gmail tu kena masuk penuh lah. user@gmail.com dan kemudian password dia. Okey, bila kita dah setting semua benda ni, ada satu lagi benda kena buat dekat Gmail iaitu kita kena enable support for less secure apps untuk turn on bagi account yang kita letakkan kat sini. Okey, contohnya pasal tunjuk juga lah. Kalau kita login sebagai Gmail, kita akan nampak, saya log masuk Gmail jap. Silap. Oh, silap lah sini. Okay, ni Gmail kita. Kita just Google je less secure app. Lepas kita dah login ke Gmail kan, masuk ke less secure app tu. Okay, kat atas sekali ni ada less secure apps and your Google account. Okay, kita kena pergi dekat tanda sini. Pergi pada ni, go to less secure app access. Nanti boleh you all slowkan video ni ya, kalau nampak. Sebab kalau nak guna Gmail, memang kita kena enablekan support untuk less secure app. Tekan. Okay, masukkan password sekali lagi. Okay, ini off. Kita kena on dia. Kalau kita on dia, baru kita boleh gunakan yang 4-4 ni lah. Okay, dekat peringkat kami di UPSI, kami tak pakai email relay. Ini dipanggil email relay lah. Gmail sebab dia banyak kekangan. Tapi kalau kita projek kita berskala rendah, kecil, kita boleh je pakai Gmail je sebab dia boleh hantar 1000 email dalam masa sehari. Lepas tu akan reset lah untuk hari berikutnya. Dinasihatkan pakai email relay sendirilah. Kalau kami di UPSI, kami pakai SMTP mx.upsi.my, itu kami punya email relay lah. Kemudian ada port number dia, kemudian ada lah dia punya SSL dia dan juga username dan password. Boleh masuk dekat sini je maklumat yang dia perlukan. Lepas tu kita test lah hantar email, dapat tak? Kalau dapat tu maknanya berjaya lah. Okay, ini part untuk email support. Dan kita boleh set jugalah, dia set from siapa, alamat email kita. Kalau kita nak tukar, walaupun dia hantar pakai alamat email yang dekat atas ni, kita boleh set. Dia nak hantar reply balik tu kepada siapa. Tukarlah ni nama kita ke apa. Tak semestinya sama email username ni dengan email set from ni. Jadi saya ada buat remarks sini, this is usually an email address but you can change it to something else you want. Kita boleh tukarlah ikut apa kita nak. Okay, ni set from, ni nama dia nanti. Kan biasanya kalau kita hantar email tu, email gmail.com. Dah ada nama tepi-tepi ni kan. Ini kita boleh set lah kat sini. Apa nama dia? Kami gunakan as wadah mailer. Boleh tukarlah nanti. Silakan apa ke sini, boleh mention nama. Kemudian footer dia, letaklah this is automatic email, please do not reply email. Untuk setiap email yang dihantar guna ni, dia akan sentiasa ada footer yang ni. Bolehlah letak kat sini. Dia dalam format HTML juga. Ini adalah automatic email, jangan balas. Jika ada masalah, hubungi kami, bla bla bla. Boleh buat panjang, buat karangan pun boleh. Tak kisah. Okay. Kan habis lah. Seterusnya adalah line 387. Default password is forgotten. Okay, default ada satu. Bila masa user tu lupa password, kita sebagai admin boleh mereset password beliau tu. Ni test Dia lupa password. Tekan option, reset password. Bila reset password ni, dia akan sentiasa jadi apa yang kita define kat sini. 1. Mana dia kena cepat-cepat tukar lah.
Kalau kita nak tukar yang lain bolehlah tukar 1922 ke ataupun apa ni password baru ke. Okay. Bila password baru ni dia kena tahulah kena tukar cepat. Ni default password kita set. Dia pukul rata lah semua sekali. Kita tak buat lagi facility, kalau dia lupa password dia kena boleh reset sendiri. Itu dalam proses tu buat sebab sekarang ni banyak user tu ada user kita. Katakan kalau dia terlupa password biasanya dia dah akan telefon kita lah. Jadi kita akan reset sebagai satu je. But ini lebih kepada staff dalaman kita. Untuk student tak ada pun. Tapi kalau deposit mode tu nanti memang akan ada feature untuk lupa password. Okay, ini tak ada apa. Ini lebih pada saya punya lah. Kalau saya yes, saya akan nampak banyak error messages yang lain. Boleh tekan yes lah kalau you nak eksperimen. No ni tak akan nampak lah debug message tu. Okay, sikit yang habis. 393, easy policy IP. Okay, ini yang paling penting lah. Kalau you all nak integrate S-Wadah ni dengan easy policy masing-masing, maksudnya, bila user access S-Wadah ni menggunakan easy policy, dia tak perlu nak masukkan username dan password kalau dia nak access dia punya full text tu. Masuk je IP kat sini, kemudian buat stanza kat dalam easy policy tu yang point kepada kita punya IR ni, automatic dia akan dapat full text semua. Maksudnya, tapi dia given dia kena login masuk dalam dia punya easy policy lah. Sebelum tu. Mana kita dah authenticate, iaitu user kita, dia cari mana easy policy kita tu, ada S-Wadah, dia pergi situ, dia tak perlu login dah. Dia akan dapat juga full text tu. Ini pentingnya easy policy IP ni. Masukkan yang tepat-tepatnya IP tu. Okay, buat masa ni kami hanya cater untuk satu easy policy IP saja. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan ada lebih daripada satu, nanti akan datang kami akan fikirkan lah cara untuk buat multiple IP untuk easy policy ni. Dia semudah kita append IP ke dalam S-Wadah dan juga masuk stanza ke dalam easy policy. Itu je. Tak perlu buat benda lain. Okay, untuk header polisi ni saya minta sangat biar default. Sebab ini untuk memberitahu browser kita sedang implement beberapa polisi dengan kita punya web page. Lebih kepada soal polisi keselamatan browser lah. Ni ada, kalau Google ni boleh tahu ambil selepas HD ni, strict transport policy ni, kalau Google tahulah function satu-satu ni. Contohnya kalau strict transport security ni lebih merujuk kepada berapa lama satu-satu page tu nak di-serve, nak retain dia punya data. Ini refer policy, adakah kita nak benarkan browser kita punya S-Wadah ni boleh di-refer daripada tempat lain. Kalau same origin, mana kita dalam domain kita sajalah. Macam tu lah ada masuk di sebalik setiap satu header policy ni. Kemudian kita ada copyright info, ini yang biasanya duduk dekat bawah sekali ni. Bawah mana? Bawah item code. Kita pergi masuk. Bukan. Dalam ni. Search. Ni, this metric is may be protected. Kita boleh tukar kat sini lah. Ni copyright info bagi setiap bahan yang untuk public tu tadi. Kita boleh letak kat bawah. Okay. Kita dah habis ni. Kat bawah ni saya nak cerita lepas saya mungkin dapat soalan daripada you all. Ada apa-apa soalan tak? Banyak ni. Ada 400 setting. Boleh kot. Masih boleh cater lagi kot. Nanti tengok recording balik. Explore back mula tadi tu. Nak tengok sebelum dan selepas. Okay. Jangan ada call. Assalamualaikum. Okay. Nanti nak tengok recording balik kan? Okay. Okay, sekarang ni saya beritahu benda yang mungkin agak penting jugalah. Okay, untuk version-version yang akan datang S-Wadah ni, kalau kita nak upgrade version, kita just simply untuk override file je. Jadi sebab itu, saya sangat sarankan buat satu lagi file, nama dia config.user.php. Sebelum buat tu, kita enablekan dulu. Include config.user.php. Okay, dalam kita punya installation S-Wadah tu, kat sini, kita buat satu file lah, nama dia config.user.php. config.user.php. Okay, itu cara dia, config.user.php. Okay, kita buat config.user.php. Okay, kita dah enable, dan kita dah buat tu. Okay, untuk sebarang benda yang kita ubah kat dalam config.php ni, kita kena masuk ke dalam config.user.php. Tapi sebenarnya elok. Jangan tukar kat sini. Tukar dalam config.user.php ni. Kita edit. Okay.
ni ada minor programming untuk PHP sikit. Kita akan sentiasa kena mulakan dengan macam ni. Okay, kena save. Ni ada .text belakang dia, saya kena tukar je. Show extension for. Okay, pastikan dia punya extension adalah .php ya. Kan yes, okay, dah tukar. Dah hilang lah. Okay, file tu. Okay, dia akan jadi color lah. Okay. Kita akan mula macam tu. Apa yang kita buat, just copy je yang mana kita dah ubah tu. Contohnya, kita dah ubah yang mana senang nampak je. Ni lah. So, Shabik browser pun ni. Kita tukar yang ni kan. For guest. Okay. Kita paste ke dalam ni. Okay. Tukar dia jadi false. Tukar situ. Jadi, dalam ni guest mode kita akan nampak dah lah. Browser bar memang tak ada dah. Walaupun dekat dalam config PHP ni, kita tulis sebagai true. Tapi config.user.php ni akan sentiasa override apa yang ada dalam config.php. Ini kita tukar je true balik. Ini dah akan kelihatan lah. Kat situ. Okay, memang saya sarankan tuan-tuan dan puan buat apa ni file config.user.php ni. Dan kalau boleh jangan kacau apa yang ada dalam config.php ni lah. Cuma nak kena kacau yang bawah ni je. Sebab kita nak enablekan file config.user.php ni. Kita nak enablekan dia. Baru kita buat dia. Dan buat format macam ni lah. Dan semua benda yang kita nak ubah, just teruskan kat bawah-bawah ni je. Faham Sebab akan datang, file yang untuk config.user.php ni yang satu-satunya file yang takkan di-override lah. Selain daripada directory asing yang kita perkenalkan dalam Iswada. Contohnya user image ni dan lagi lah yang ada kat sini. Okay, yang bawah ni sebenarnya tak payah tukar. Memang saya buat remark dah, do not alter the content of these two file ni. Ni tak payah usik. Okay? Izwan dah gaul kepala okey ke? Okey sikit. Faham Faham. Okay, setakat ni itulah untuk config.php. Memang banyak setting kita kena buat dan saya detect tadi ada 2-3 bug juga. Jadi saya akan repair lah untuk next version. Ada apa soalan lagi? Tak ada dah. Tak ada. Dia yang kat tengah tu lebih kepada macam tu lah. Apa kena try kan. Kalau kita onkan ni, betul. Apa yang jadi, offkan ni, apa jadi yang gitu je. Tapi dari segi setting yang base dia tu dah okey dah. Apa email kebanyakan nak hidekan tag yang tak pakai je dengan kami ni. Contohnya kalau kami nanti nak develop untuk foto repository, tapi naklah juga disable SSN, SPM semua tu kan. Itulah cara dia. Sebab yang macam saya nampak sementara benda ni belum ada metadata mengikut jenis bahan, nampak seolah-olah macam kalau kita orang buat benda ni khas untuk satu projek dia okey. Contohlah projek gambar. Jadi metadata tu memang kita buat ngam-ngam je untuk cerita gambar. Cuma apa yang pilih-pilih yang ke atas thesis apa semua tu kita orang tak nilah apa. Boleh hide lah. Kita hidekan dulu yang itu. Kira untuk satu projek saja. Itu okey. Masih okeylah yang sekarang ni. Okey, lagi soalan? Nanti macam biasa kita akan hantar recording ni lah dalam WhatsApp. Ini pun panjang ni, dah 2 jam ni. Itu 1.5 jam kan. Okey, tu macam tengok movie yang kata 2 jam. Kalau Avengers tak apalah, ni orang cakap ke depan ni. Okey, kalau ada soalan nanti boleh personally PM ataupun hantar email je lah kepada kami akan balas lah. Jadi recording ni kami akan sediakan dalam tempoh terdekat ni dan hantar dalam group lah. Untuk kehadiran kejap siapa yang dah balik tu kira hilang lah. Copy link. Tengok dalam nanti saya akan letak dalam ni juga. Tengok dalam chat tu. Kita isi tu lah sebagaimana minggu lepas. Okay, nanti saya akan letak juga dalam group. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi hadir. Dan saya minta maaf lah kalau ada yang terlalu cepat sebab kita ada banyak pun boleh ubah nak cover dalam config.php ni. Dan ini yang paling penting nanti kalau betul nak implement di tempat sendiri, pastikan buatlah file config.user.php tu. Dan override balik apa yang tuan-tuan dan puan tukar dalam config.php. Sebab dari masa ke semasa memang kita bagi banyak kawalan pada user. Terutamanya dalam bentuk kita letak dalam format file config tu lah. Kita nak hidekan ni, kita nak show ni, kita nak ubah ni memang dalam satu file tu je. Okay. Minggu depan kita akan go through untuk backup dengan restore.
dan termasuk jadi dengan update lah. Saya akan tunjukkan macam mana nak update. Ini penting kalau tuan-tuan dan puan dah betul main-main ni, buat juga config the user PHP tu. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya tutup dengan tasbih istighfar dengan surah War-As dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Carol. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Khairul. Mana Muiz? Hilang ah. Dia ada 2